محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وتأويل الكتاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi insyaAllah majlis kali ini kita akan baca satu kitab daripada Sahih Al-Bukhari, iaitu Kitabul Ilm. Yang mana kitab ni iaitu kitab yang ketiga daripada Sahih Al-Bukhari. Okay. Pertama sekali kitab Bad'il Wahyi, kemudian Kitabul Iman dan seterusnya Kitabul Ilm. Dan Kitabul Ilm ini tak banyak hadisnya, dalam tak sampai 100 hadis pun. Jadi insya-Allah anda akan beri satu muqaddimah untuk semua, sebab munasabah untuk baca kitab Sahih Bukhari, dan semua maklumlah Sahih Bukhari ashahul kutub ba'da kitabillah azza wajal. Dan Imam Al-Bukhari pun sendiri semua ma'ruf siapa orangnya, siapa tokohnya, dan kaedah wal ma'ruf la yu'arraf. Orang yang dikenal itu tak perlu dikenalkan lagi dah. Okey, jadi kita fokus kepada bacaan kitab dia tu. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ni salah satu daripada karya beliau, mahakarya beliau, okey, yang mana beliau orang mula-mula sekali tajrid, mana mengarang kitab hadis tu secara berasing, yang mana mengumpulkan hadis-hadis sahih sahaja. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ini adalah beberapa karangan lain dalam rijal, ada seperti Tarikh Kabir. Cumanya kitab ni kitab yang paling utama dan diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keikhlasan beliau dan kesungguhan beliau mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada didustakan. Dan sebagaimana kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, berkat dengan karangan para ulama seperti Sahih Al-Bukhari ini sampai kepada kita, sehingga nama Al-Bukhari itu disebut-sebut sebab dia meninggalkan kitab. Sebab tu Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala mengatakan, fa inna tasnifal alim waladuhul mukhallad. Sesungguhnya karangan orang alim ini ialah anaknya yang dikekalkan. Seolah-olah ini anak bagi Imam Al-Bukhari. Okey, sedikit pengenalan mengenai Sahih Al-Bukhari. Okey, jadi kitab Sahih Al-Bukhari ini dikarang oleh Imam Al-Bukhari wafat pada tahun 256. Dan nak fokus sedikit sebab kita nanti akan menyentuh beberapa ikhtilaf riwayat dalam Al-Bukhari. Sebagai mana sedia maklum, kitab Al-Bukhari yang sampai kepada kita ini melalui beberapa jalur. Cuma jalur yang paling masyhur, yang paling utama ialah melalui Muhammad bin Yusuf bin Matar Al-Firabri. Okey, tu anak murid bagi Imam Al-Bukhari. Ni ana bagi mukadimah agak ringkas, okey. Tapi antum kalau contoh nak tausiq, contoh ustaz dekat mana, maklumat ni kat mana, nanti boleh tanya kemudian. Okey, jadi Muhammad bin Yusuf bin Matar Al-Firabri ini anak murid kanan bagi Al-Bukhari. Okey, jadi beliau itu wafat pada tahun 320 yang bermaksud 64 tahun selepas daripada kematian Al-Bukhari, dia masih hidup lagi. Okay. Dan maklumlah dia punya perawi utama bagi Sahih Al-Bukhari ialah Al-Firabri. Khilaflah sebutan Al-Farabri ke Al-Firabri. Kemudian Imam Al-Firabri ini masyhur sebagaimana dikatakan, sebagaimana dalam Hudasari pun Imam Ibn Hajar sebut, kata beliau ini dengar Sahih Al-Bukhari sebanyak 2 kali. Okey, sebanyak 2 kali. Itu banyak nukilan daripada dalam kitab Al-Jayani pun macam tu juga. Tapi yang rajihnya beliau dengar sebanyak 3 kali. Okey, beliau dengar sebanyak 3 kali. Okey, dan kedudukan Imam Al-Firabri ini, sebab Imam Al-Bukhari kita dah tahu dah al-ma'ruf la yu'arraf, bukan bermaksud ana mengetepikan Al-Bukhari, tak, semua ma'ruf, maklum siapa Al-Bukhari. Okey. Jadi kita berkenalan dengan orang yang perawi utama, anak murid utama bagi Al-Bukhari, okey, yang meriwayatkan Sahih Al-Bukhari yang sampai kepada kita ini, iaitu Muhammad bin Yusuf bin Matar Al-Firabri. Jadi beliau ini ni kata Imam As-Subti, Ibn Rushd As-Subti, dia sebut dalam kitab Ifadatun Nasih, dia kata apa? Ketika menterjemahkan Imam Al-Firabri ini, dia kata apa? Athiqatul ma'mun wasilatul muslimin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Sahih Al-Bukhari. Maksudnya dia tu ialah seorang yang siqah, lagi pula makmun. Dia tu wasilatul muslimin ila Rasulillah. Wasilah perantaraan orang Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Al-Bukhari. Okey.
Sebab semua periwayatan Al-Bukhari yang sampai kepada kita ialah melalui, yang sampai kepada kita secara bersanad tu kebanyakan melalui Al-Firabri. Okey. Serba ringkas, anda terangkan banyak sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Firabri sendiri, dia tasrih bahawa majlis sama Al-Bukhari itu di antara akhir hayat Al-Bukhari itu didengari, dihadiri oleh 90,000 orang. Okay, 90,000 orang yang mana Imam Al-Firabri ini salah seorang daripadanya. Kemudian bertebaranlah seluruh dunia 90,000 orang itu tadi. Selain daripada Muhammad bin Yusuf Al-Firabri ini, ada anak murid Al-Bukhari juga yang meriwayatkan meriwayatkan Sahih Al-Bukhari. Antaranya Ibrahim An-Nasafi. So ni antara empat perawi utama ni, anak murid Al-Bukhari yang meriwayatkan Sahih Al-Bukhari ni, pertama sekali Muhammad Al-Firabri. Okay, Muhammad Al-Firabri. Yang kedua Ibrahim An-Nasafi. Ibrahim An-Nasafi. Yang ketiga Hamad bin Syakir. Hamad bin Syakir. Okay. Yang keempat Mansur Al-Bazdawi. Mansur Al-Bazdawi. Okay. Kemudian setiap daripada empat orang ini ada anak-anak muridnya pula. Okay, ada anak-anak muridnya pula. Okay. Yang paling banyak sekali iaitu Muhammad bin Yusuf Al-Firabri lah. Okay. Di antara yang paling masyhur Ibnu Sakan. Ada beberapa orang yang masyhur perawi daripada Al-Firabri ini, antaranya Imam Ibnu Sakan. Okay, Imam Ibnu Sakan. Dan tentang riwayat Nuskhah Ibnu Sakan ini Al-Kattani ada buat satu kitab secara juz'i membahaskan tentang nuskhah beliau. Dan yang kedua Al-Mustamli. Al-Mustamli ini anak murid mana yang menyalin Al-Bukhari daripada riwayat Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Okay. Dan yang seterusnya Al-Jurjani. Okay. Kemudian Al-Kushmihani. Jadi beberapa orang ini ni tokoh-tokoh ramai lagi. Ini antara yang masyhur. Dan daripada situlah tabaqat ketiga, maksudnya selepas daripada Muhammad bin Yusuf Al-Firabri tu bawa Ibnu Sakan, Al-Mustamli dan sebagainya. Yang ketiga tu Abu Dzar Al-Harawi. Okay. Abu Dzar Al-Harawi ini nuskhah dia tu Imam Ibnu Hajar i'timad di atas nuskhah Abu Dzar Al-Harawi untuk mengarang kitab Fathul Bari. Jadi dalam Fathul Bari ni, kitab Fathul Bari Imam Ibnu Hajar yang dikatakan oleh Imam Ibnu Khaldun. Imam Ibnu Khaldun ni guru bagi Imam Ibnu Hajar. Kata apa? Syarhul Bukhari dainun 'alal ummah. Mensyarahkan Sahih Bukhari ini ialah hutang di atas umat ini. Sebab ketika itu belum ada lagi yang mensyarahkan Sahih Bukhari dengan sinaah yang tepat dengan selayaknya. Tapi itu pun sebelum selesai syarahan daripada Imam Ibnu Hajar. Jadi setelah Imam Ibnu Hajar mensyarahkan Fathul Bari itu dah selesailah. Cuma supaya anda nak bagi lamhah untuk antum mengetahui tentang penulisan Sahih Al-Bukhari ini. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarahkan Sahih Bukhari, beliau i'timad terhadap nuskhah Sahih Bukhari ini terhadap nuskhah Abu Dzar Al-Harawi. Abu Dzar Al-Harawi. Abu Dzar Al-Harawi ni pula mana nuskhah dia tu daripada 3 orang anak murid Al-Firabri. Okey. Okey, yang pertama sekali Al-Mustamli. Okey. Yang kedua Al-Hamwi. Okey, Al-Hammawi atau Al-Hamwi. Yang ketiga Al-Kushmihani. So tiga-tiga guru bagi Abu Dzar, tiga guru ni anak murid bagi Al-Firabri, Al-Firabri pula anak murid bagi Al-Bukhari radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi bermaksud apa? Nuskhah yang ada di dalam tangan Imam Ibn Hajar itu bukanlah meliputi keseluruhan, nuskhah yang disalin oleh para anak murid Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Kat sini nanti ketika depan nanti antum akan jumpa perbahasan khilaf di antara riwayat. Oh, ada hadis ni dalam riwayat ni, dalam nuskhah ni tak ada pula. Okey. Benda tu biasa. Okey. Ala kulli hal riwayat yang paling autentik, okey, mana nuskhah makhtutat yang sampai kepada kita yang paling autentik ialah nuskhah Al-Baghdadiyah. Nuskhah Al-Baghdadiyah ataupun nuskhah As-Saghaniyah. Imam As-Saghani. Okey, Imam As-Saghani. Imam As-Saghani ini, okey, yang ulama lughah dan ulama hadis, okey. Beliau wafat pada tahun 650 Hijriah. Okey. Dan beliaulah orang yang kita kata paling lama sekali, mana yang paling dekat dengan Al-Bukhari yang pernah melihat nuskhah Al-Firabri. Nuskhah Al-Firabri. Sebab Imam Al-Firabri ini menyalin asal bagi Al-Bukhari. Okay, menyalin bagi asal bagi Bukhari. Dalam mustalah hadis ada beza asal ataupun asnaf. Yang kedua ialah nuskhah.
Asal tu itulah yang dijaga. Dia ada nuskah tu tepat nak bagi orang dan sebagainya. Imam Al-Firabri ini ada di sisi dia tu asal bagi Al-Bukhari. Asal bagi Sahih Al-Bukhari. Dan dia muqabalah. Dan nuskah, okay, nuskah Al-Firabri ini ada pada tangan Imam As-Saghani. Walaupun Imam As-Saghani mutaakhir wafatan tu, tapi dia iktibar nuskah dia tu mutaqaddim. Sebab dia nak dapat secara langsung nuskah Al-Firabri. Okay. Jadi nuskah Imam Al-Bukhari yang paling dekat sekali iaitu nuskah As-Saghani. Sebab tu sebelum ni nuskah-nuskah ataupun salinan-salinan Sahih Al-Bukhari ialah melalui nuskah Imam Al-Yunini. Tapi setelah dijumpai nuskah Imam As-Saghani, yang langsung terus dia muqabalah dengan nuskah Al-Firabri, maka nuskah Imam As-Saghani nuskah yang paling autentik sampai sekarang. Okay. Dan dikenali juga sebagai nuskah Al-Baghdadiyah. Okay, nuskah Al-Baghdadiyah. Okey, itu secara ringkas. Nanti anak akan masuk kepada perbahasan beberapa contoh riwayat dalam Sahih Bukhari yang berbeza. Okey, sebelum kita mulakan pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari, okay, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada baginda Nabi SAW, para sahabat, para alim ulama, para guru kita, dan terlebih khusus kepada Imam Al-Bukhari, okay, radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sebahagian nuskah, okey, dalam Sahih Al-Bukhari ini, nuskah Abi Dzar berbeza, nuskah Al-Mustamli dan lain-lain tu berbeza. Ada sebahagian tu takdimkan Bismillahirrahmanirrahim berbanding dengan Kitabul Ilm. Okey, kata Imam Ibn Hajar ni, kalau nuskah yang mentakdimkan Bismillahirrahmanirrahim kemudian baru Kitabul Ilm, itu ma'ruf lah sebab memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang memulakan dengan Kitabul Ilm itu seolah-olah macam nama surah. Okey, nama surah tu sebagai orang kata muqaddimah sahaja. Okey. Ala kulli hal, okey, terdapat sekecil-kecil perbezaan letak Kitabul Ilm dulu ke Bismillahirrahmanirrahim pun dibicarakan oleh ulama hadis. Okey. Okey, Kitabul Ilm. Sebelum nanti lupa benda penting iaitu untuk qiraah ni. Qiraah. Sebab kita nak baca Sahih Al-Bukhari. Kitab yang masya-Allah, okey. Qiraah membaca dia ada tiga level. Yang pertama sekali qiraah harfiyah. Qiraah harfiyah. Maksud dia hanya faham mufradat, okey, dia baca macam tu. Kemudian peringkat kedua namanya qiraah mafahimiyah. Qiraah mafahimiyah. Yang ketiga qiraah naqdiyah. Qiraah naqdiyah yang sebahagian orang kata qiraah musmirah. Okey. Qiraah naqdiyah ini qiraah para alim ulama. Okey, qiraah mafahimiyah dia ada syarat, ta'liqat dan sebagainya. Qiraah naqdiyah itulah berlakunya munaqashatul a'immah. Dia baca kata gini, tu dia jawab balik, istidrakat, ta'qib, dikritik dan sebagainya. Okey. Bukan semua kitab boleh dibaca dengan qiraah harfiyah. Okey. Jadi macam Sahih Al-Bukhari, sejarah mencatatkan orang yang paling cepat baca Sahih Al-Bukhari ialah Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala yang digelar sebagai Hafiz Masyriq. Okey, Imam Hafiz Ibn Abdul Bar, Hafiz Maghrib. Beliau baca di hadapan guru beliau itu sebanyak 3 majlis sahaja. Okey, 3 majlis sahaja. Dan kata Imam Az-Zahabi dalam Sirah A'lamin Nubala, mana aku tak tahu zaman sekarang ni ada orang yang mampu baca macam beliau itu. Cepat, jelas. Okey, 3 majlis sahaja. Sahih Al-Bukhari keseluruhan. Okey. Jadi untuk membaca kitab, sebab tu kalau kita tengok beberapa ulama yang himmah dia pada qiraah ini, mereka baca berulang-ulang ada sampai 70 kali, 50 kali Sahih Al-Bukhari. Okey. Dan Al-Hafiz Ibn Hajar sendiri pun dia kata apa? Aku baca Sahih Al-Bukhari ini ni dengan beberapa hari yang berbeza, tapi kalau dicampurkan tu insya-Allah lebih singkat daripada Khatib Al-Baghdadi. Al-Hafiz Ibn Hajar pun mempunyai qiraah yang sari'ah. Nak bagi tahu apa? Untuk mencapai tahap qiraah naqdiyah, okey, dia kena lalui qiraah harfiyah. Qiraah harfiyah inilah qiraah yang cepat tu, maksudnya baca sardan secara laju tu untuk mengumpul maklumat.
Sebab dalam hadis ini akan berlakunya munaqashatul a'immah. Dia akan kritik para imam-imam dan sebagainya. Tapi nak kritik tu kena bacaan sangat luas. Modal utamanya al-qira'atul wafirah. Sebab tu an-naqdu bila qira'atin wafirah abas. Kritikan tanpa ada bacaan yang sangat luas itu ialah sia-sia. Okey? Jadi nanti kita akan jumpa komentar sebagai ulama terhadap dalam Sahih Bukhari ini ni. Okey? Bukanlah kritik terhadap kesahihan bila, tapi ada sedikit istidrakat dan sebagainya. So kita boleh faham. Okey. Kita mulakan Kitabul Ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil ilmi. Bab pada menyatakan kelebihan ilmu. Ini munasabah dengan antum semua, kita semua penuntut ilmu. Maka Imam Al-Bukhari meletakkan kitab yang ketiga dalam sahih beliau itu ialah Kitabul Ilm. Bab yang pertama ialah babu fadlil ilm. Ingat, dalam kitab-kitab hadis, okey, dalam kutubus sittah dan lain-lain, biasanya akan dimulakan dengan nama kitab, okey, iaitu Kitabul Ilm. Kemudian di bawahnya baru bab. Jadi kalau antum nak takhrij hadis, contoh antum kena kata kat sini akhrajahul Bukhari fi sahihihi Kitabul Ilmi babu fadlil ilmi, macam tu. Tertib dia macam tu. Kena baru raqam. Okey. Cumanya perlu diingat, ni agak berbeza sedikit dengan Jami' Tirmizi. Jami' Tirmizi dia tidak ada kitab. Dia abwab. Dia susun dia abwab al-fiqhiyah. Okey, sunan tu. Tapi betul lah, lebih tepat nama dia Jami' At-Tirmizi. Dalam Jami' At-Tirmizi, kalau seseorang mentakhrij hadis, kalau kata akhrajahu At-Tirmizi fi kitab at-tahara babus salah contoh misalnya, itu kurang tepat. Sebab At-Tirmizi tidak ada kitab at-tahara. Okey. Dia ada abwab. Dia jamakkan. Imam Tirmizi sahaja. Yang lain An-Nasa'i dan sebagainya semua kitab. Okey. Babu fadlil ilmi, bab menyatakan kelebihan ilmu. Wa qaulillahi azza wa jal yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengangkatkan mereka-mereka yang beriman dalam kalangan kamu, walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Darajat, mengangkat akan beberapa darajat. Okey. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah lah yang khabirun, yang meliputi dengan apa yang kamu, yang mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Wa qawlihi rabbi zidni ilma. Okay. Wahai Tuhan aku, dalam Al-Quran ni, surah Taha, ayat 114, rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, zidni ilma. Tambahkanlah akan daku ilma. Tambahkanlah kepada aku ilmu. Okay. Di sini, ketika Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani mengomentari sina'ah ataupun seni Al-Bukhari ketika mendatangkan ayat ini, rabbi zidni ilma. Jadi Imam Ibn Hajar sebut apa? Dia kata apa? Wa qawluhu azza wa jalla rabbi zidni ilma wadihud dalalah. Wadihud dalalah fi fadlil ilmi. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala lam ya'mur nabiyahu bi talabil izdiyad fi syai'in illa fil ilm. Maksudnya apa? Dalil yang sangat jelas menunjukkan daripada firman Allah Ta'ala rabbi zidni ilma itu kemuliaan ilmu, kelebihan ilmu. Sebab apa? Al-Hafiz Ibn Hajar sebut Allah SWT tidak pernah menyuruh para nabinya untuk meminta tambah terhadap apa yang telah diberikan, melainkan satu sahaja, okay, iaitu ilmu. Jadi apa-apa yang Allah berikan kepada para anbiya, Allah tidak tuntut mereka ini untuk minta lebih kecuali ilmu. Apa yang telah diminta, disuruh pula minta lagi lebih ilmu. Rabbi zidni ilma, tambahkanlah kepada aku ilmu. Itulah sifat ilmu, perlu ditambah setiap hari. Okay. Kemudian babu man su'ila ilman. Ni. Dekat sini ada isyarat daripada Al-Bukhari, isyarat yang sangat halus. Kenapa Al-Bukhari rahimahullah taala dalam dalam bab fadlul ilmi ini tidak mendatangkan asar, tidak mendatangkan hadis. Sedangkan sedangkan di sana ada ada hadis-hadis yang sahih. Okay? Sedangkan di sana ada hadis-hadis yang sahih mengenai kelebihan ilmu. Jadi sebab apa? Okey. Kita beri laluan kepada azan sebentar. Allah.
Okey, kita sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Soalan dia, sebab apa dalam bab fadlil ilmi Imam Al-Bukhari tidak mendatangkan hadis. Dia terus pergi kepada bab lain. Okey. Sedangkan di sana ada hadis-hadis lain tentang kelebihan ilmu seperti man iltamasa tariqan yaltamisu fihi ilman saharallahu lahu tariqan ilal jannah dan sebagainya. Yang diriwayatkan Imam Muslim dan lain-lain. Sebab Imam Al-Bukhari tidak mendatangkan. Jadi sebagai ulama seperti kata Al-Hafiz Ibn Hajar, itu isyarat daripada Al-Bukhari bahawa hadis itu tu tidak mencapai kekuatan hadis yang diingini dia. Sebab hadis itu melalui riwayat Al-Amash daripada Abi Salih As-Samman. Jadi di sisi Al-Bukhari itu ada padanya wasithah. Jadi bagi Al-Bukhari ni hadis itu tidak mencapai syarat dia. Okey. Sebab tu tidak didatangkan hadis itu walaupun imam-imam lain datangkan hadis tersebut. Okey, itu isyarat pada Al-Bukhari sebab apa tidak datangkan pada bab-bab tertentu, tidak datangkan dengan hadis. Sedangkan hadis itu ada, tu jawapan dia. Okey, itu setengah daripada isyarat daripada Al-Bukhari rahimahullah taala. Kemudian qala babu man su'ila ilman wa huwa mushtaghilun fi hadithihi fa atamma al-haditha thumma ajaba as-sa'il. Bab pada menyatakan mereka yang ditanya tentang ilmu, okey, sedangkan dia tu tuawul hal, sedangkan dia tu tengah sibuk fi hadithi pada percakapannya, okey, fa atamma al-hadis, maka dia menyempurnakan hadis percakapannya, perbicaraannya, thumma ajaba as-sa'il. Kemudian dia pun menjawab akan pertanyaan orang yang bertanya. Okey, kat sinilah sebahagian adab daripada kelas-kelas majlis ilmu, khususnya majlis hadis. Biasanya kalau soalan dia jarang boleh dekat tengah-tengah bacaan tu. Sebab nak jaga haibah tu, kebiasaan majlis hadis soalan dikumpul di akhir. So biar fokus dekat bacaan kitab. Bacaan kitab, kemudian soalan tanda-tanda di akhir majlis baru jawab balik. Okey. Qala haddatsana Muhammad bin Sinan. Qala haddatsana Fulaih. Okey, Fulaih bin Sulaiman. Fulaih bin Sulaiman. Okey. Sebahagian nuskhah tu ha tahwil, ha tahwil baca dengan ha. Sebahagian nuskhah yang cetakan Darut Taqsil. Darut Taqsil ni ada dia cetak Kutubus Sittah ni secara dua versi. Satu versi yang besar-besar, mana Sahih Bukhari 8 jilid, Sahih Muslim 7 jilid macam tu. Ada nuskhah yang sebiji satu nuskhah dakhmah tu, mujalad dakhm. Kat situ dia huruf ha tu dia tak ada. Sahih Muslim. Okey, tu kekurangan pada cetakan Darut Taqsil. Dia tukar qala semua tu. Okey. Isyarat tahwilul isnad. Maksudnya Imam Al-Bukhari riwayat daripada dua orang. Guru utamanya hadis ni Muhammad bin Sinan, yang kedua Ibrahim bin Al-Munzir. Okey. Wa haddatsani Ibrahim bin Al-Munzir. Qala haddatsana Muhammad bin Fulaih. Qala haddatsana Abi. Jadi kat sini sanad yang pertama tu sanad Ali, sanad yang kedua sanad Nazil. Atau Al-Bukhari dia takdimkan sanad Ali. Sebab sanad Ali ni maksud apa? Imam Al-Bukhari nak sampai kepada Fulaih bin Sulaiman. Fulaih bin Sulaiman hanya perantaraan seorang sahaja, iaitu Muhammad bin Sinan. Dan dia ada juga riwayatkan hadis ini daripada jalan Fulaih, tapi ada dua wasithah, iaitu Ibrahim bin Munzir dan anak bagi Fulaih bin Sulaiman. Okay, Muhammad bin Fulaih. Qala haddatsana Abi. Qala haddatsani Hilal bin Ali an Atha ibn Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadditsul qauma ja'ahu a'rabiyyun faqala mata as-sa'ah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Abu Hurairah berkata, ketika mana Nabi SAW dalam satu majlis, Nabi SAW sedang mentahdis, berbicara, berbicara dengan satu kaum, tiba-tiba ja'ahu a'rabiyyun, datang kepada Nabi itu seorang A'rabi. Bila ada ya nisbah tu mufrad, A'rabi. Okey,
Bila tak ada, tu jamak. Al-a'rab. A'rab tu jamak. A'rabiyun, okey, tu mufrad. Seorang Arab Badawi. A'rabiyun tu iaitu badi. Iaitu Arab Badawi datang kepada Nabi. Faqala, maka berkata ia, mata sa'ah, bilakah hari kiamat? As-sa'ah dengan masuk hari kiamat. Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddis. Maka Nabi pun teruskan. Madha ni maksud teruskan berbicara. Faqala ba'dul qaum, maka berkata oleh sebahagian kaum, itu sebahagian para sahabat, sami'a ma qala. Nabi ni terus ni, walaupun Nabi terus, Nabi dengar apa yang ditanya oleh A'rabi tadi tu. Okey, fakariha ma qala. Dan Nabi tak suka apa yang dia katakan tu. Sebab tu Nabi teruskan sahaja. Wa qala ba'dhum, dan kata sebahagian sahabat yang lain kata bal lam yasma', bahkan Nabi tak dengar pun, sebab tu Nabi teruskan perbicaraan. Hatta idza qada hadithahu, sehinggalah selesai ia Nabi akan perbicaraannya. Setelah habis perbicaraannya, qala, berkata ia Nabi, bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, aina as-sa'ilu 'anis sa'ah. Urahu tu mudraj. Mudraj ini kalau kita belajar dalam mustalah hadis, iaitu lafaz tambahan yang bukan lafaz Nabi, okey, tapi ditambah min qibalir ruwah, daripada beberapa perawi, tambahan untuk mentafsirkan atau menjelaskan sebahagian iskal. Jadi dibezakan, okey, mana aina sa'ilu 'anis sa'ah itu lafaz daripada Nabi, tapi urahu itu bukan lafaz, itu mudraj, okey. Maka lafaz urahu itu tambahan daripada perawi, mana urahu maksudnya aku sangkakannya, iaitu as-sa'ilu 'anis sa'ah, iaitu Nabi tanya aina sa'ilu 'anis sa'ah, mana orang yang tanya tadi itu tentang hari kiamat. Qala, berkata ia ar-rajul tu, Arabiyun itu, ha ana ya Rasulullah, ya saya di sini ya Rasulullah. Qala, berkata ia Nabi, iaitu ditanya mata sa'ah, bilakah berlakunya hari kiamat? Maka Nabi menjawab, fa idza dhiyya'atil amanatu fantaziris sa'ah. Apabila disia-siakan akan amanah, maka nantikanlah, tunggukanlah akan hari kiamat. Faqala, maka bersabda ia A'rabi, kaifa idha'atuha. Ni istifsar, istifham, itu wajib apabila tak jelas, jangan malu. Fa inna ma shifa'u 'ayyi as-su'al. Jadi apabila kurang jelas, okey, macam mana tu apabila disisihkan akan amanah? Sebab tu jangan malu bertanya. Okey, tanya lagi, kaifa idha'atuha, bagaimana tersia-sianya amanah itu ya Rasulullah? Qala, bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wussila al-amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Okey, iaitu apabila diserahkan satu urusan itu kepada selain daripada ahlinya, okey, selain daripada yang layaknya, maka nantikanlah akan hari kiamat. Jadi urusan, contoh urusan kewangan diberikan kepada yang pandai urusan kewangan, urusan ketenteraan diberikan kepada yang pandai ketenteraan dan sebagainya. Okey, urusan agama diberikan kepada ahli dalam bidang agama. Macam tu juga. Itulah tafsiran daripada Nabi tentang maksud idha'atul amanah, cara amanah disia-siakan. Sebab tu penting ketika kita memilih pemimpin dan sebagainya, pilih yang paling layak. Okay. Kemudian Imam Bukhari sambung lagi, qala babu man rafa'a sawtahu bil ilm. Bab menyatakan mereka yang mengangkat suaranya dengan ilmu. Qala hadatsana Abu Nu'man, okey, guru Al-Bukhari, nama dia Muhammad bin Al-Fadl, Muhammad bin Al-Fadl As-Sadusi. Qala hadatsana Abu Awana, telah menceritakan kepada kami oleh Abu Awana. Okay, anda nak ambil satu lamah sikit untuk terangkan tentang Abu Awanah ni. Okay. Abu Awanah nama dia Al-Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri. Al-Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri. Jadi Imam Abu Awanah ini seorang imam yang thiqah, okay, hujjah. Okay. Dia bukanlah dia Abu Awanah ni ada dua. Abu Awanah Al-Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri yang ni, okay, iaitu Syekh Al-Bukhari. Yang kedua ialah sahih mustakhraj Abi Awanah, mustakhraj di atas sahih Muslim. Jadi Imam Abu Awanah Al-Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri ini, kata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, dia kata apa? Qala Affan bin Muslim. Berkata Affan bin Muslim. Dia kata apa? Awwalu man ahlaka haditha Aban bin Abi Ayyash Abu Awanah. Orang yang mula-mula mengihlak, merosakkan hadis Aban bin Abi Ayyash ialah Abu Awanah. Okey. Masuk rijal sikit. Aban bin Abi Ayyash itu seorang yang dikritik teruklah oleh para nuqad, sehingga Imam Syu'bah kata apa? La'an azniya,
ahabu ilayya min an uhaddits an Aban bin Abi Ayyash, bahawa aku berzina tu lebih baik bagi aku, lebih aku suka berbanding dengan aku meriwayatkan daripada Aban bin Abi Ayyash. Tu perawi yang dhaif lah. Okey. Jadi Aban bin Abi Ayyash ini ni, kata Affan bin Muslim, orang yang mula-mula menampakkan kecacatan hadis dia tu ialah Abu Awanah Al-Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri. Macam mana dia rosakkan hadisnya tu, mana dia periksa tu, iaitu dia himpunkan hadis-hadis Hasan Al-Basri yang diriwayatkan oleh Aban bin Abi Ayyash. So Aban bin Abi Ayyash ni dia macam fokus dengan mengumpulkan hadis-hadis Hasan Al-Basri. Jadi ketika dia riwayatkan tu, dia tak tahu yang mana hadis tu hadis maudhu' ke, bukan hadis Al-Hasan ke, dia iakan sahaja. Maka Abu Awanah ini menghimpunkan semua hadis-hadis Al-Hasan Al-Basri, kemudian dibacakan kepada Aban bin Abi Ayyash. Aban bin Abi Ayyash iakan sahaja, maka dia pun buang semua hadis tadi tu. Nak kata apa sini? Ifsadu hadis ruwah, merosakkan, menampakkan kecacatan hadis-hadis para perawi ini dengan dua cara. Okey. Yang pertama sekali untuk orang yang dhabtu kitabin, dan perawi kita tahu ada dhabit, okey. Dhabit tu ada dua, dhabtu kitabin, maksudnya dia dhabit kitab, dia salin balik jaga kitab tu, dia tak hafal. Satu lagi dhabtu sadrin, ingatan dia. Jadi untuk orang yang dhabtu kitabin itu diifsadkan, dirosakkan hadisnya itu dengan masalah idkhal. Maksudnya apa? Dia dhabtu kitab ini orangnya takkan menyampaikan hadis melainkan menggunakan kitab dia tu, sebab dia tak hafal. So dia ada kitab yang dia jaga tu. So cara orang nak rosakkan dia punya hadis dia tu, okay, akan dimasukkan mana apa-apa hadis yang di dalam kitab dia. Jadi dia pun baca. Bila dia baca hadis-hadis yang bukan dalam kitab tu yang marsus, sejak itulah orang akan tahu dia tu tak erti beza sahih dengan yang sebaliknya. Maka ketika itu hadis ini tidak diterima, sebab dia tu tidak dhabit. Hilang dah kedhabitan dia tu. Itu untuk dhabtu kitab. Untuk mereka yang dhabtu sadrin, yang ingatan dia dengan hafalan saja, dia tak ada kitab, maka dirosakkan hadisnya dengan talqin. Talqin ni maksudnya apa? Seseorang mengatakan dia kata, kamu menceritakan kepada kami hadis ni, kemudian dia kata iya sahaja, sedangkan dia tak pernah pun sampaikan hadis tadi tu. Maka ketika mana dia talqin, fayatalaqqan, dia pun terima talqin tu. Mana orang lain bacakan hadis, kata kamu meriwayatkan daripada sekian, dia pun mengiyakan saja, sedangkan itu bukan hadis dia. Maka ketika itu hadis dia rosak. Ulama tak terima dah. Maksudnya apa? Dia tu terima talqin. Okay. So talqin ni iaitu cara ifsad hadis perawi yang mana iaitu dhabtu sadrin. Adapun idkhal itu cara nak rosakkan hadis seseorang yang dhabtu kitab. Okey. Sebagaimana yang berlaku kepada Yahya bin Ma'in. Okey, Yahya bin Ma'in ketika nak test, guru bagi Al-Bukhari. Okey, Abu Nuaim Al-Fadl ibn Dukain. Al-Fadl ibn Dukain seorang imam. Ketika mana Yahya bin Ma'in bermusafir beserta dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan seorang khadam, Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi. Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi ni kan macam budak-budak lah yang khadam bagi kedua-duanya ni. Mereka kedua-duanya pergi ke Sana'a, pergi ke Yaman, mendengar hadis daripada Abdul Razzaq As-Sun'ani, pengarang kitab Al-Musannaf. Balik daripada tu dia pergi ke rumah Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain. Jadi Imam Yahya bin Ma'in nak test. Maksudnya dia himpunkan 30 hadis, kemudian hadis ke-11, hadis ke-21 tu dia catat hadis tu bukan hadis dia, bukan hadis daripada Abu Nuaim. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, jangan buat, dia tu perawi yang siqah, dia tu orang yang siqah, sabtun. Tapi la budak nak ikhtibarahu, kata Imam Yahya bin Ma'in. Tak dapat tidak, aku nak cuba juga dia tu. Takut dia tu tak kuat ingatan dia. Kemudian setelah datang ke rumah Abu Nuaim Al-Fadlu Ibnu Dukain, Imam Ahmad bin Hanbal duduk di depan dia, Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi duduk di depan Abu Nuaim, sebelah kanan Abu Nuaim Imam Ahmad bin Hanbal, sebelah kiri Yahya bin Ma'in. Lepas tu ketika dibacakan hadis tu, hadis ke-10, dia kata na'am, ya. Ketika dibacakan hadis ke-11, Imam Abu Nuaim kata apa? Idrib alai maksud, itu bukan hadis aku. Mana buang hadis tadi tu. Kemudian hadis kedua pula, setelah hadis 21 macam tu,
idrib alai. Bukan hadis aku. Sampai hari ketiga tu nampak macam disengajakan, dia perasan maksud benda ni disengajakan. Kemudian dia pegang lengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata apa, engkau ni warak daripada lakukan benda ni. Yang kat depan ni lagi, yang kat depan ni pun sama juga tak buat. Kata apa, inna hadha ma fa'alahu fa'ilun, inna hadha min fi'lika fa'ilun. Maksudnya sesungguhnya ini ialah perbuatan engkau wahai si pelaku. Maka disepak dada Yahya bin Ma'in. Abu Nu'aim guru Al-Bukhari ni sepak dada Yahya bin Ma'in sampai terpelanting. Kemudian dia datang apa, cium tangan. Dia kata apa, mudah Allah membalas jasa engkau sebab engkau ni orang-orang macam engkau lah penjaga hadis Nabi SAW. Apa kata Yahya bin Ma'in selepas itu? Dia kata apa, la rafsatuhu ahabbu ilayya min rahlati hadhihi. Tendangan sepakan dia tu kat dada dia tu hingga terpelanting tu, itu lebih baik aku suka banding dengan rehlah kita ni, dia kata. Okey, sebab maksudnya apa? Dapat secara yakin itu ikhtibar Abu Nu'aim, mana Abu Nu'aim tu seorang yang siqah sabtun. Okey. Jadi macam begitu juga dengan Abu Awanah, dia test, maksudnya nak ikhtibar seseorang. Dia ikhtibar Aban bin Abi Ayyash tak lepas. Maka hadis Aban bin Abi Ayyash yang melalui Aban bin Abi Ayyash daripada apa? Hadis-hadis Al-Hasan Al-Basri, hadis-hadis tu tidak sahih. Okey, hadis tu tidak sahih. Begitu juga apa? Sebab Abu Awalah ni dia tokoh yang sangat besar di antara Madarul Isnad. Sebab tu bolehlah buka balik tarajim tentang Abu Awalah, Al-Wadah bin Abdullah Al-Ashkuri. Kata Al-Bukhari, qala hadatsana Abu Nu'man, qala hadatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Yusuf bin Mahak. Okey. Itu nama ajam, okey. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها. تخلف عنا, mana ketinggalan Nabi. Nabi ke belakang daripada kami dahulu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin, pada satu musafir yang kami ni bermusafir akan safrah ini. Fa adrakna, maka kami pun mendapat akan Nabi itu. Wa qad arhaqna as-salata. Okey. Dan kami telah arhaqna as-salat. Arhaqna as-salat itu akharna. Arhaqna dengan maksud akharna. Kami mentakhirkan solat. Wa nahnu natawadda, dan kami pun berwuduk. Faja'alna namsahu ala arjulina, dan kami pun mulai menyapu di atas kaki kami. Namsahu di sini dengan maksud naghsil, kami membasuh kaki-kaki kami. Fanada bi'a'la sautihi, maka Nabi pun menyeru dengan suara yang lantang, kuat. Nabi sebut wailul lil a'qabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit daripada api neraka. Sebab Nabi tengok ada sebahagian sahabat ketika berwuduk, tumit dekat bahagian kaki ni tak kena air. Marrataini aw salasan, Nabi sebut 2 kali ataupun 3 kali. Kemudian kata Al-Bukhari, babu qaulil muhaddits haddatsana wa akhbarana wa anba'ana. Ni dah masuk bab ni. Kan kita dah baca dalam mustalah hadis, okey, perbezaan beberapa lafaz tahammul dengan ada. So kita tengok yang praktikal dia ni. Wa qala lana al-Humaidi, berkata akan kami. Ni bila kata Imam Al-Bukhari kata wa qala lana, itu nama dia ta'liq. Mu'allaq ni hadis yang diputuskan, yang dibuang sanad daripada awal. Sama ada seorang ataupun 2 ataupun 3. Maksudnya tidak ittisal daripada awal. Seperti Al-Bukhari kata qala Abu Hurairah, qala Aisyah misalnya. Di sini Al-Humaidi di sini bukan guru Al-Bukhari dengan maksud Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi yang pada hadis innamal a'malu binniyat tu. Okay, hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari, qala hadatsana Humaidi. Okey, qala hadatsana Sufyan. Bukan Humaidi di sana. Ni Humaidi yang lain. Humaidi yang pertama dalam hadis innamal a'malu binniyat itu nama dia Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi. Itu guru bagi Al-Bukhari. Okey. Adapun di sini Al-Humaidi itu Abu Bakar bin Abdullah, orang lain. So ni di antara hadis mu'allaq dalam Sahih Al-Bukhari. Maksud Al-Humaidi itu bukan guru langsung bagi Al-Bukhari. Dia kata apa? Apa kata Humaidi, iaitu Abu Bakar bin Abdullah, dia kata apa? Kana 'inda Ibn Uyainah haddatsana wa akhbarana wa anba'ana wa sami'tu wahidan. Adalah di sisi Ibn Uyainah, Sufyan bin Uyainah ini, haddatsana tu isim bagi kana. Semua tu haddatsana wa akhbarana wa anba'ana wa sami'tu tu isim bagi kana. Adalah semua ni haddatsana akhbarana anba'ana wa sami'tu tu di sisi Ibn Uyainah ialah wahidan, sama sahaja. Tu di sisi Ibn Uyainah. So wahidan tu ialah khabar bagi kana. Wa qala Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Wa qala Syaqiqun an Abdullah. Dalam hadis bila itlaq Abdullah, maksud Abdullah bin Mas'ud. Okey.
sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimata kadza. Tuna isyarat kepada apa? Al-Bukhari bagi tahu kata ada sebahagian guna haddatsana, ada sebahagian guna akhbarana, sebahagian amba'ana, ada sebahagian guna sami'tu, sama sahaja. Okey. Iaitu didengar langsung daripada orang atasnya itu. Wa qala Hudzaifah, itu Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini. Wa qala Abu al-Aliyah an ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwi 'an rabbih. Wa qala Anas 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarwihi 'an rabbih. Wa qala Abu Hurairah 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarwihi 'an rabbikum tabaraka wa ta'ala. Tu nak bagi tahu apa? Sirah-sirah apa? Adat itu tu, okey, dan tahammul untuk yang haddatsana, akhbarana wa ambana wa sami'tu sama sahaja. Iaitu masing-masing ittisal dan masing-masing dia dengar langsung daripada gurunya. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Ismail bin Ja'far. Qutaibah bin Sa'id tu di antara imam guru bagi Imam Al-Bukhari dan guru bagi Imam At-Tirmizi. Begitu juga dengan Imam Al-Firabri. Imam Al-Firabri sempat meriwayatkan hadis daripada Qutaibah bin Sa'id. Imam Al-Bukhari banyak meriwayatkan hadis daripada Qutaibah bin Sa'id. Begitu juga Imam Tirmizi. Imam Tirmizi kalau antum baca dalam Jami' Tirmizi, dia banyak meriwayatkan daripada Qutaibah bin Sa'id. Begitu juga dalam Syama'il Al-Muhammadiyah. Qala haddatsana Ismail bin Ja'far 'an Abdullah bin Dinar 'an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha. Sesungguhnya setengah daripada pokok itu ialah pokok yang tidak gugur daunnya. Ada kebiasaannya apa? Semua pokok ada daun dan daun dia akan gugur. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dalam Al-Quran. Dan tidak ada satu gugur satu daun pun melainkan Allah mengetahuinya. Okey. Kiralah kajian sains macam mana tu, maksudnya setiap masa ni seluruh dunia berapa helai daun yang gugur. Semua Allah tahu bilangan dengan tepat. Okey. Wallahu bikulli syai'in alim. Nabi kata ada dalam setengah sejenis tumbuhan yang mana pokok dia tu tak gugur dia punya daunnya. Okey, daun dia tak gugur, tak jatuh. Wa innaha mathalul muslim, dan ia syajarah itu umpama orang muslim. Okey, umpama orang muslim. Hadithuni ma hiya. Ni soalan Nabi kepada para sahabat. Ceritakanlah kepada aku wahai kalian, apakah dia tu? Pokok apa? Soalan ni dalam bahasa lama kita ni panggil laghzun, panggil masailah, iaitu teka-teki. Mana teka-teki soalan daripada Nabi. Ada pokok sejenis pokok yang yang daun dia tidak gugur. Sebab biasanya daun tu gugur. Okay. Bahasa lama, bahasa Melayu kita ni nama dia masailah. Okey, masailah bahasa lama iaitu teka-teki, bukan masalah. Okey, kalau kita tengok cerita Piramli tu ada satu masailah, satu banyak-banyak, dua sikit-sikit, okey, tiga jarang-jarang, empat kadang-kadang, yang itu kahwin. Okey, itu orang kahwin satu ramai dan sebagainya. Itu masailah bahasa lama. Bahasa kita Jawi lama, masailah itu teka-teki. Jadi Nabi tanyalah, pokok apakah itu? Qala, maka berkata ia Ibnu Umar, dia kata apa? Fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi. Maka fawaqa'an nasu. Fawaqa'an nas maksudnya manusia ketika itu, para sahabat berfikir tentang pokok-pokok dekat bawadi. Dekat bawadi ni luar bandar. Luar bandar mana? Dekat bahagian Sahra dan sebagainya itu. Oh, mesti pokok-pokok yang pelik tu. Okey. Kerana qala Abdullah, berkata oleh Abdullah, iaitu Abdullah bin Mas'ud, kata apa? Waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah. Berlaku dekat diri aku ni, aku rasa pokok tu yang Nabi maksudkan tu, yang tak gugur daun dia tu, bukanlah pokok kurma. Pokok kurma. Fastahya itu, tapi aku malu nak katakan kepada Nabi depan-depan tu. Nak menjawab soalan Nabi tu malu. Okey. Sebab ada sebahagian pelajar ni, bila ditanya oleh guru, dia tahu jawapannya tapi dia malu macam tu. Tu mewarisi sifat-sifat Abdullah bin Mas'ud lah tu. Okey. Summa qalu, kemudian berkata ia, para sahabat, okey. Kata apa? Hadisna ma hiya ya Rasulullah. Ceritakanlah kepada kami, apakah pokok itu ya Rasulullah? Qala, bersabda ia Nabi, hiya nakhlah. Pokok itu ialah pokok kurma. Pokok kurma, daunnya tidak gugur. Okey. Betul sebagaimana apa jawapan yang tersirat yang ada di dalam hati Abdullah bin Mas'ud. Qala babu tarhil imam al-mas'alata ala ashabihi liyakhtabira ma 'indahum min al-'ilm. Bab pada menyatakan melontarkan seorang imam ketua melontarkan masalah, okey, di atas para sahabatnya supaya dia boleh menguji ilmu yang ada dalam diri mereka itu. Okey.
قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل boleh baca mathalul muslim, boleh baca mithlul muslim. Okay. وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا يا رسول الله ما هي قال هي النخلة. Nampak? Imam Al-Bukhari mendatangkan hadis ini berulang-ulang tapi dengan bab yang berbeza. So maksudnya apa? Fiqh Imam Al-Bukhari itu terdapat di dalam dia punya tarajimul abwab. Mana bab apa itulah fiqh mana khulasah daripada Imam Al-Bukhari yang difahami daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, babun al-qira'atu wal 'ardu 'ala al-muhaddis. Iaitu satu bab pada al-qira'ah. Al-qira'ah ni kita dah belajar tariqah untuk tahammul hadis. Pertama sekali as-sama'. As-sama' ni guru kita baca hadis, kita dengar. Itu nama dia sama'. Yang kedua al-qira'ah. Kita ni pelajar ni, murid ni baca, guru dengar, guru semak. Ataupun nama lainnya al-'ardu. Al-'ard. Al-'ard mana bentang. Pelajar baca, guru dengar, guru semak. Betul ke mana salah? Okay. Al-qira'atu wal 'ardu 'ala al-muhaddis. Dan qira'ah wal 'ardu 'ala al-muhaddis. Wara' al-Hasan dan berpandangan oleh Imam Al-Hasan, itu Imam Hasan Al-Basri. Dalam hadis bila sebut Al-Hasan sahaja itu Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Wa Thawri dan Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri wa Malikun dan Malik bin Anas, Imam Malik, al-qira'ata jaizah. Baca itu, membaca itu ialah harus. Mana murid baca, guru dengar, itu harus. Okey. Wahtajja ba'dhum dan berhujjah oleh sebahagian mereka itu muhaddisin. Tentang apa? Fil qira'ah 'alal 'alim, berkaitan dengan membaca di atas orang alim. Orang alim tu guru kita orang alim, kita baca di atasnya itu, apa dalilnya? Bi hadis Dhimam bin Sa'labah radhiyallahu taala anhu. Berdalilkan dengan hadis Dhimam bin Sa'labah bahawa Nabi SAW bahawa annahu qala lin Nabi, bahawa Dhimam bin Sa'labah ini berkata kepada Nabi SAW, dia kata apa? Allahu amaraka an nusalli as-salah. Okay, adakah Allah tu hamzah istifham. Adakah Allah yang menyuruh akan dikau bahawa kami kena solat? Kami kena tunaikan solat? Maka qala na'am. Maka bersabda ya Nabi na'am. Jadi Dhimam bin Sa'labah ini seolah-olah dia baca, mana dia tanya kepada Nabi. Maksud dia Allahu amaraka an nusalli as-salah, bacaan dia tu. Kemudian Nabi pun na'am, ya. Maka sebagian ulama mengatakan itulah dalil tentang qira'ah 'alal 'alim. Mana pelajar baca, orang alim itu mengiyakan saja. Okey. Qala, berkata ia, fa hadhihi qira'atun 'alan nabi. Ini ialah bacaan terhadap Nabi. Maksud bacaan di hadapan Nabi. Akhbara Dhimamun qaumahu bidzalika fa ajazuhu. Maka setelah itu Dhimam bin Sa'labah ini mengkhabarkan kepada kaumnya dengan demikian itu, dengan jawapan Nabi, fa ajazuhu. Maka mereka pun di sini kena ingat, fa'ajazuhu di sini bukan masuk ijazah mustalahah ni. Bukan masuk ijazah dari segi istilah ulama hadis tu, bukan. Fa'ajazuhu tu maksudnya apa? Faqabiluhu minhu. Faqabiluhu, maka kaumnya pun terima. Maka kaumnya pun terimalah, kata betul daripada Nabi suruh solat. Wahtajja Malikun bis-sakki yuqra'u 'ala al-qaum, dan berhujjah oleh Imam Malik bin Anas bis-sakki. Sakkun ini ni ialah Farisiyun mu'arrab, lafaz Farsi yang diarabkan. Maksudnya apa? Alkitab. Maksudnya Alkitab. Imam Malik bin Anas berhujjah dengan kitab yang dibacakan di atas kaum. Okay, di atas kaum. Fayaqulun, maka berkata mereka itu, ashhadana fulan. Okay, mana fulan ini menjadi saksi kepada kami. Wa yuqra'u 'alal muqri, fayaqulul qari aqra'ani fulan. Dan dibacakan di atas muqri. Muqri ini guru. Okay. Fayaqul qari, mana anak murid yang membaca itu nama dia qari. Okey, aqra'ani fulan, aqra'ani fulan. Cuma penggunaan perkataan qari ni biasa orang sebut muqri tu kurang kena penggunaan dia tu. Yang betulnya muqri ini digunakan untuk dua. Okey, yang ghalibnya muqri iaitu guru yang betulkan bacaan. Yang kedua muqri ini itu ulama qiraat. Macam Hafs an Asim Nafi' dan sebagainya, itu muqri. Okey.
Al-A'mash misalnya dia kata Al-Muqri, Muqri maksudnya dia ada sahib qiraah. Adapun tukang baca ni yang lebih tepat penggunaannya qari. Macam ni majlis syekh ni baca kitab hadis kitab fiqh siapa qari. Qari bukan muqri. Okey. Kemudian okey. Qala haddatsana Muhammad bin Salam Al-Bikandi. Okey. Qala haddatsana Muhammad bin Al-Hasan Al-Wasiti an Aufin 'an Al-Hasan qala la ba'sa bil qira'ati 'ala al-'alim. Tidak mengapa dengan baca di atas orang alim. Qira'ah 'ala al-'alim itu al-'ard. Pelajar baca, guru dengar. Kemudian wa haddatsana Ubaidullah. Dekat sini dekat nuskha sebahagian nuskha cetakan Sahih Bukhari, mungkin ada sebahagian daripada kitab antum guna. Kat sini ada tambahan iaitu wa akhbarana Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Wa haddatsana Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Mana di sini Imam Al-Bukhari riwayat daripada anak murid dia Al-Firabri. Okey, kat sini tempat ni. Kemudian kata dia wa haddatsana Ubaidullah bin Musa an Sufyan qala idza quri'a, daripada Sufyan, idza quri'a 'ala al-muhaddis. Sufyan Ats-Tsauri di sini apabila dibacakan terhadap muhaddis guru, fala ba'sa ayyaqul, maka tidak mengapa bahawa dia berkata haddatsani. Sepatutnya tak boleh kata haddatsani untuk apa? Untuk murid dengar daripada gurunya. Haddatsani menceritakan, haddatsani syaikhi misalnya, guru aku menceritakan hadis, mana dia dengar daripada gurunya. Tapi kata Sufyan Ats-Tsauri, boleh juga jikalau seorang pelajar itu membaca hadis, dia kata haddatsani, boleh. Di sini Sufyan Ats-Tsauri qala, berkata ia wa sami'tu Aba Asim yaqul an Malik wa Sufyan, daripada Malik wa Sufyan, al-qira'ah 'ala al-'alim, bacaan di atas orang alim ini ni, wa qira'atuhu sawa, dan bacaannya itu sama saja. Mana wa qira'atuhu qira'atul alim, mana si alim guru pula baca. Bila guru baca dia dah jadi sama. Mana pelajar ni nisbah dia mendengar daripada guru. Cuma kebanyakan ulama boleh bukan majoriti lah, mana ramai daripada ulama mengatakan sama itu lebih bagus. Okey, lebih bagus daripada, lebih tinggi martabat itu berbanding dengan qiraah ataupun al-'ard. Okey. Cuma Imam Malik radhiyallahu taala anhu lebih memilih, di sisi Imam Malik lebih suka kalau pelajar baca. Kalau pelajar baca dia dengar. Lebih-lebih lagi bila pelajar tu tersabut. Mana dia pelajar tu tersabut maksudnya baca dengan teliti. Okey. Di sini anak-anak ceritakan satu kisah daripada Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Okey, Imam Malik radhiyallahu taala anhu ini dekat Madinah, mazhab dia ialah mazhab al-'ard. Mana kalau siapa-siapa nak riwayat al-Muwatta, pelajar kena baca, dia dengar sahaja. Mana dia memilih al-'ard ataupun qiraah. Dia kurang suka as-sama', mana dia kurang suka dia yang baca. Okey. Jadi semua riwayat kita al-Muwatta, okey, kesemua itu melalui riwayat mereka tu mereka baca di hadapan Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Mana bukan Imam Malik yang baca. Okey. Cuma di sana ada dua orang sahaja, okey, dua orang sahaja yang meriwayatkan al-Muwatta, yang mana yang meriwayatkan hadis daripada Imam Malik secara sama. Dua orang sahaja. Okey, dua orang. Okey. Maksudnya apa? Dia mendengar daripada lafaz Imam Malik sendiri. Mana Imam Malik baca sendiri dia dengar. So adat kebiasaannya pelajar baca, Imam Malik dengar. Okey. Siapa dia tu? Yang pertama sekali Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Okey. Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani tu ada disebutkan dalam kitab Tarikh Baghdad. Okey, dalam Tarikh Baghdad ni pada jilid kedua muka surat 562. Muka surat 562. Okey. Surat 562 tentang sama. Maksudnya apa? Mazhab Imam Malik ni dia tak suka dia baca, dia suka pelajar baca. Kecuali ada dua orang yang dia tu dengar daripada lafaz Imam Malik. Okey, pertama sekali Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dia kata apa? Di sini dalam kitab Tarikh Baghdad, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi sebab apa dia kata? Dia datangkan dengan sanad dia lah daripada gurunya sampai kepada Imam Syafi'i, sebab Imam Syafi'i ini anak murid bagi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.
Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani ini anak murid bagi Imam Abi Hanifah. Kenapa? Dengan sanad dia, sami'tu Syafi'iyya yaqul, qala Muhammad bin Al-Hasan, aqamtu ala babi Malik salasa sinina wa kasran, wa kana yaqulu innahu sami'a minhu lafzan aktsara min 700 hadisin. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini dikata apa? Aku duduk di pintu Imam Malik selama 3 tahun dan lebih, kasran. Mana di hadapan rumah Imam Malik di Madinah Al-Munawwarah itu. Dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini dikata apa? Dia mendengar daripada Imam Malik lafzan secara lafaz. Maksudnya Imam Malik baca tu lebih daripada 700 hadis. Sebab tu Muwatta Malik melalui riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini bilangan hadis dia ialah sebanyak 700 lebih. Itu kesemua tu dia dengar lafzan daripada Imam Malik. Okey. Dia antara salah seorang daripada 2 orang yang mendengar langsung hadis dengan lafaz Imam Malik. Biasanya Imam Malik pelajar yang baca. Okey. Yang kedua pula. Ini yang kedua. Yang kedua ialah Khurasan, seorang Khurasan. Okey. Seorang Khurasan, Khurasani datang ke Madinah. Okey. Datang ke Madinah. Okey. Ini ada disebutkan dalam kitab Imam Qadhi Iyad. Okey, dalam kitab Tadribul Madarik. Okey, Tartibul Madarik. Tartibul Madarik pada jilid kedua muka surat 28. Kisahnya macam mana? Kisahnya macam ni. Ketika mana seorang Khurasani datang kepada Imam Malik dan dia minta Imam Malik bacakan hadis kepada dia. Kemudian dalam mazhab Imam Malik, mazhab dia bukan jenis baca ke orang, dia nak pelajar tu baca. Kemudian Khurasani kita tak puas hatilah, dia mengadu dekat Qadhi Madinah. Mana kat Madinah ketika ada Qadhi, tuan hakim tu Qadhi. Kemudian dia kata, aku datang daripada jauh, okey, untuk mendengar hadis daripada Imam Malik. Ada aku minta untuk Imam Malik baca, dia tak nak. Fa'aba Malik. Okey. Imam Malik enggan baca. Sedangkan mazhab negara kami di Khurasan tidak mengharuskan al-'ard. Maksudnya apa? Mazhab di Khurasan ketika itu, ulama hadis dia tu tidak mengharuskan, tidak melihat keharusan al-qiraah 'alal alim. Berbeza dengan Madinah. Madinah mazhab dia al-qiraah 'alal alim. Dekat Khurasan dia kena sama, mana guru kena baca. Maka ketika itu Qadhi Madinah pun menjatuhkanlah, maksudnya setelah dibicarakan maka dia paksa, Qadhi Madinah paksa Imam Malik untuk bacakan hadis kepada Khurasani ini seorang ni. Kemudian dikatakan kepada Imam Malik, asabal haq. Maksudnya apa? Keputusan Qadhi itu betul ke? Betul ke keputusan Qadhi itu memaksa kamu untuk baca kepada Khurasan ni? Apa kata Imam Malik? Naam, ya. Keputusannya betul. Jadi itu di antara 2 orang yang mendengar daripada Imam Malik secara lafzan, secara sama'. Imam Malik sendiri baca. Adapun yang lain-lain semua al-qiraah ala Imam Malik. Kemudian kita sambung, qala hadatsana Abdullah bin Yusuf, berkata oleh Abdullah bin Yusuf, Abdullah bin Yusuf iaitu At-Tinnisi. Qala hadatsana Al-Laitsu an Sa'id huwa al-Maqburi, iaitu Sa'id al-Maqburi an Syarik bin Abdullah bin Abi Namir annahu sami'a Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu yaqul bainama nahnu julusun ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil masjid, ketika mana kami duduk beserta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid, dakhala rajulun ala jamalin, masuk oleh seorang lelaki di atas jamal, seekor unta. Fa'anakhahu fil masjid. Fa'anakhahu maksud anzalahu fil masjid. Mana dia menurunkan untanya dekat masjid. Thumma aqalahu. Kemudian tu dia ikat untanya tu. Maksudnya dia turunkan unta tadi tu. Maksudnya fa'anakhahu tu maksud dia menurunkan unta tu. Jadi terlipat dia punya kaki dia tu. Kemudian aqalahu. Kemudian dia ikat. Aqal tu maksudnya sebab tu orang Arab duk pakai ingol semua tu kan. Ingol tu, igal tu bulat-bulat kat kepala tu, asalnya tu Arab Badawi buat untuk apa? Ketika mana barak, mana ketika mana unta tu barakal ibil unta tu duduk, maka lutut dia tu dikunci, mana dia letak tali bulat tu sehingga tak boleh berdiri. Tu asalnya. Okey. Kemudian dia pun ikat macam tu. Summa qala lahum. Kemudian berkata kepada mereka itu, ni seorang rajul ini masuk masjid, kata ayyukum Muhammad, dia kata. Yang mana satu daripada kalian Muhammad, dia kata. Ni orang luar lah ni. Arab Badawi, dia tak kenal. Okay? Dia tak kenal. Sedangkan itu kurang adab tu dengan Nabi. Okay? Allah pun tegur para sahabat
ketika memanggil Nabi, la taj'alu du'a ar-rasuli ba'dikum apa? La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kalian menjadikan panggilan Nabi itu sebagaimana panggilan salah seorang daripada kalian kepada panggilan orang yang lain. Maknanya jangan panggil biasa-biasa, panggil dengan betul-betul. Ya Rasulullah. Okay, ini ayukum Muhammad. Mana satu daripada kalian tu Muhammad. Macam tu. Okey. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaqiun baina zuhranayhim. Sedangkan Nabi SAW ketika itu sedang muttaqiun, sedang duduk macam relax baina zuhranihim, iaitu bainahum, di antara para sahabat dekat masjid tu. Faqulna, maka kami itu suara sahabat kata, hadzal rajulul abyadul muttaqi. Tu Nabi Muhammad itu ialah seorang lelaki yang putih yang sedang duduk tu. Faqala lahu ar-rajul, maka berkata baginya rajul lelaki itu berkata kepada Nabi, ya ibn Abdul Muttalib, wahai ibn Abdul Muttalib. Faqala lahu an-nabi, maka Nabi pun bersabda, qad ajabtuka. Ajabtuka itu maksudnya bukanlah maksud dengan fi'il madhi betul, maknanya aku telah menjawabkan kamu, tak. Ya, saya sedia menjawab, macam tu maksudnya. Okey. Faqala lahu ar-rajul, maka lelaki itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni sa'iluka, aku nak tanya engkau, famushaddidun 'alaika fil mas'alah. Dan aku nak betul-betul sungguh ni di atas engkau ni pada masalah, pada pertanyaan ni. Masalah dengan maksud pertanyaan. Sebab sa'ala yas'alu su'alan wa mas'alatan. Okay, masalah dengan maksud bertanya, bukan maksud permasalahan. Okay. Fala tajid alayya fi nafsika, maka janganlah mendapatkan oleh engkau di atas aku fi nafsika. Ibarah ni fala tajid alayya fi nafsika, maksud fala taghdab. Jangan kamu marah apa aku nak tanya ni. Okey. Faqala, maka bersabda ia Nabi, sal amma badalak. Tanyalah apa yang terzahir dekat kamu ni. Tanyalah. Okey. Faqala, maka berkata ia rajul, as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka. Aku tanya engkau tu betul-betul dengan Tuhan engkau dan dengan Tuhan orang-orang yang sebelum daripada engkau. Tanya apa? Allahu arsalaka ila an-nasi kullihim. Adakah Allah yang mengutuskan kamu kepada manusia keseluruhannya? Faqala, maka bersabda ia Nabi, Allahumma na'am. Ya, Allahumma na'am. Ni takkid ya, Allahumma na'am. Ya, betul. Faqala, maka berkata ia lelaki itu, anshuruka billah. Iaitu as'aluka billah. Maksudnya, aku nak tanya engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, Allahu amaraka an tusalli as-salawatil khamsa fil yawmi wal lailah. Adakah Allah yang menyuruh engkau bahawa engkau itu kena solat 5 waktu dalam sehari dan semalam? Qala, bersabda ia Nabi, Allahumma na'am. Ya, betul. Qala anshuruka billah, as'aluka billah, Allahu amaraka an tasuma hadha asy-syahra min as-sanah. Adakah Allah yang menyuruhkan dikau bahawa engkau kena puasa dalam bulan ini, dalam sana, iaitu bulan Ramadan? Qala Allahumma na'am. Qala anshuruka billah, Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi as-sadaqah min aghniyaina fataqsimaha ala fuqara'ina. Adakah Allah yang menyuruh dikau bahawa engkau mengambil sedekah ini, sedekah dengan maksud zakat. Okey, sebenarnya Al-Quran tu sedekah ni ada itlaq zakat dan juga iaitu sedekah yang wajib, zakat. Itu khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Min aghniya, dia ambil zakat ini daripada orang-orang kaya kami dan kamu bahagikan kepada fuqara'ina, fakir miskin kami. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am. Tu sifat zakat. Dia ambil daripada orang-orang kaya, diberikan kepada orang-orang miskin. Faqala ar-rajul, maka berkata lelaki tadi tu, dia kata apa? Amantu bima ji'ta bihi. Aku beriman dengan apa yang engkau bawa dengannya. Ji'ta bihi. Okey. Ja'a bi mana apa yang kamu datangkan dengannya. Aku beriman dengan apa yang engkau datangkan dengannya. Wa ana rasulun man wara'i min qaumi. Aku ini ialah utusan mereka yang di belakang aku itu daripada kaum aku. Aku ni wakil daripada kaum aku untuk bertanya langsung pada engkau ya Rasulullah. So jawapan kamu ini Rasulullah aku akan sampaikan semula dekat kaum aku. Okey. Kemudian wa ana Dhimam bin Sa'labah. Kemudian dia memperkenalkan dirinya. Siapa tu? Saya ialah Dhimam bin Sa'labah. So ada dua cara lah ni. So pertama, sebaiknya apa memperkenalkan diri dahulu ketika bertanya. Itu sebaik-baiknya. Okey. Dan tidak memadai sebab ada celaan daripada sebahagian hadis Nabi itu yang mana siapa man ana. Jadi tak boleh sebut ana. Kena bagi tahu nama tu. Okey. Nabi pun macam marah ketika mana sebut ana macam tu. Sebut nama siapa. Wa ana Dhimam bin Sa'labah. Aku ialah Dhimam bin Sa'labah, akhu Bani Sa'd bin Bakr. Saudara bagi Bani Sa'ad bin Bakr. Rawahu Musa wa Ali bin Abdul Hamid. Meriwayatkan akan hadzal hadis ini juga Musa wa Ali bin Hamid
an Sulaiman an Sabitin an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza. Mana ni mutaba'at ataupun syawahid, okey, sini melalui Sayyidina Anas, okey. Maka ni ialah dia punya mutaba'at, okey, mutaba'at. Jadi ada ni jarur lain yang Imam Al-Bukhari riwayat. Okey. Dekat sini cuma ada malmah sikit, ketika mana Imam Al-Bukhari mengubah adat dia tu, di sini bukanlah ubah, cumanya lebih hampir kurang macam ni. Biasanya sanad dulu baru matan. Sanad dulu baru matan. Tetapi jika Imam Al-Bukhari ada satu ketika tempat yang sedikit, Imam Al-Bukhari sebut matan dulu baru sanad. Dia mengubah adatnya. So kat situ isyarat. Okey, untuk isyarat, okey, bahawa situ hadis tersebut tu ada masalah di sisi Al-Bukhari. Okey, ada illah di sisi Al-Bukhari. Begitu juga tapi itu tidak ittirad, tidaklah tetap, maksudnya ada kadang-kadang yang tidak bermasalah, tapi ada sebahagian yang bila ditakdimkan matan berbanding dengan sanad, itu ada isyarah daripada Al-Bukhari pada sebagai hadis itu, kata hadis itu padanya illah. Tetapi berbeza dengan Imam Ibn Khuzaimah radhiyallahu taala anhu, dalam sahih beliau, Sahih Ibn Khuzaimah ini, beliau sering kali macam tu. Dan beliau hampir-hampir ittirad, hampir-hampir tetap selaras. Setiap kali hadis didatangkan matan dulu kemudian baru sanad, kebanyakannya boleh kata ittirad, itu matan itu bermasalah. Maksud hadis itu bermasalah. Ada padanya illah. Itu beza Imam Ibn Khuzaimah dia punya manhaj dengan manhaj Al-Bukhari. Al-Bukhari tidak ittirad. Ibn Khuzaimah dikatakan ittirad. Okey, dekat sini pada kebanyakan cetakan antum, cetakan Al-Bukhari, dia akan terus masuk apa tahu? Babu ma yuzkaru fil munawalah. Babu ma yuzkaru fil munawalah. Sedangkan di sini ada gugur. Ada gugur. Sebab tu ana bagi mukaddimah tadi tu. Maksudnya apa? Perawi-perawi daripada Al-Bukhari dan anak Al-Bukhari, mereka bukan sama pun. Bukan sama kesemuanya tu pada meriwayatkan hadis ini. Okey. Kat sini ada gugur. Maksudnya ada hadis lain dalam Nuskha Al-Firabri, ada satu hadis lain sebelum daripada Babu ma yuzkaru fil munawalah. Mana tertinggal pada kesemua nuskha. Mana kesemua nuskha salinan Sahih Al-Bukhari tu tak ada hadis celah-celah ni melainkan dalam Nuskha As-Saghaniyah. Okey, itu Nuskha Al-Firabri. Jadi hadis ini ada, sebenarnya ada. Sebab tu dekat tempat ni kalau antum buka dalam Fathul Bari, Imam Ibn Hajar akan sentuh bab ni. Okey. Dia kata apa? Imam Ibn Hajar dia kata kat sini tambih, dia kata tambih. Dalam Fathul Bari jilid pertama muka surat 153, dia kata apa? Waqa'a fi nuskhatil Baghdadiyah. Dan ada di dalam nuskha Al-Baghdadiyah. Mana nuskha Baghdadi, nuskha Saghaniyah, Imam Saghani, allati sahhaha al-'allama Abu Muhammad Ibn Saghani al-Lughawi ba'da an sami'aha min ashabi Abi al-Waqt wa qabalaha 'ala 'iddati nusakhin wa ja'ala laha 'alamatin 'aqiba qawlihi rawahu Musa wa Ali ibn Abdul Hamid 'an Sulaiman bin Mughirah 'an Thabit ma nassu. Ditambah haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Sulaiman bin Mughirah qala haddatsana Thabit 'an Anas wa saqal hadis bi tamamihi wa qala As-Saghani, Imam As-Saghani kata apa dekat hamish tu tepi kenapa? Hadal hadis ni, okey, saqitun minan nusakh, gugur pada kesemua nuskah salinan Sahih Al-Bukhari kulliha, kesemuanya, illa fi nuskhati allati quri'at 'ala al-Firabri, melainkan nuskha yang dibacakan atas Al-Firabri iaitu Sahih Al-Bukhari wa 'alaiha bi khattihi. Dan kata Imam Ibn Hajar kata apa? Qultu wa kadza saqatat fi jami'in nusakh allati waqaftu 'alaiha. Begitu juga dengan nuskah yang aku tengok kesemua nuskah Al-Bukhari ini ni tak ada. Maksudnya apa? Hadis ni yang anak akan bacakan nanti ni, hadis ni hanya sabit di dalam nuskha Al-Firabri. Yang mana orang yang terakhir nampak nuskha Al-Firabri itu ia Imam As-Saghani. So nuskha As-Saghani. Ni anak bagi tahu contoh. Makhtutat dia tu, nuskha As-Saghani di kita nuskha yang sangat rare, maksudnya nuskha yang paling autentik sekali tu. So, anda tunjukkan sikit gambarnya.
Allahumma salli ala Muhammad. Ni, kalau boleh ni. Makhtutat. Ni nuskhah Saghaniyah atau nuskhah Al-Baghdadiyah. Maksudnya makhtutat manuskrip Sahih Al-Bukhari yang paling autentik dalam dunia sekarang ni. Okey. Jadi antum boleh tengok dekat situ tu takliqat mana sini. Ni hamish ni apa ni? Ni hamish. Hamish ni tepi kitab. Tu ah. Okey, ni ada tulis apa situ? Okay, nanti ana send lah. Okey. Dia tulis kat sini apa? Dia tulis hadzal hadis saqitun minan nusakhi kulliha illa fi an-nuskhati allati quri'at 'ala al-Firabri sahib al-Bukhari wa 'alaiha khattu. Ni. Dia buat ni takliqat dia tu. Jadi Imam As-Saghani ini nuskhah As-Saghani. Okey. Nuskhah Saghani nuskhah yang paling akmal, yang paling sempurna sekali terhadap Sahih Al-Bukhari. So kalah yang nuskhah Al-Yuniniyah tu kalah. Ni menang. Okey, maksudnya paling autentik sekali tu. Jadi sebab tu semua cetakan Sahih Al-Bukhari yang terbaru sekali semua iktimad di atas nuskhah Saghaniyah. Bukan Yuniniyah macam dulu lagi lah. Yang tabak yang ada dekat tabak Sultanah ni iktimad di atas nuskhah Yuniniyah. Tak, ini nuskhah Saghaniyah macam apa? Tabak Syaramfuri, Tafsil, okey, begitu ya dengan Maktabah Sunnah dan sebagainya. Semua iktimad atas nuskhah As-Saghani. Okey. Nak bagi tahu apa? Sebab Imam As-Saghani salah satu-satunya yang nuskhah dia tu dia dengar daripada Al-Bukhari daripada awal sampai habis. Adapun nuskhah yang lain-lain seperti nuskhah Ibrahim bin Ma'qil An-Nasafi dan lain-lain tu itu tak habis. Dia dengar yang belakang-belakang tu secara ijazah. Maksud ada beberapa dalam beberapa ratus hadis yang tidak ada dalam nuskhah mereka itu. Sebab tu kiraan Sahih Al-Bukhari yang paling tepat kiraan berdasarkan nuskhah Saghaniyah yang mana dia tu muqabalah di atas nuskhah Al-Firabri. Okey. Jadi ada satu benda penting. Maksudnya apa? Imam Ibn Hajar kata aku tak tengok juga, mana tak nampak dalam nuskhah yang ada dalam Bukhari yang ada pada aku ini. Ingat, Imam Ibn Hajar bukan semua kitab sampai kepada dia tu nuskhah yang kata sempurna. Okey. Begitu juga dengan contoh kitab Thiqat bagi Imam Ibn Hibban. Sampai kepada Imam Ibn Hajar itu nuskhah yang saqimah, nuskhah yang teruk, bukan nuskhah yang mutqanah. Sebab tu kesilapan-kesilapan tu berlakulah kalau kita tengok. Begitu juga dengan Allahumma salli ala Muhammad dekat kitab Al-Majruhin. Okay, kitab Al-Majruhin nuskhah Imam Ad-Darqutni. Begitu juga dengan nuskhah Imam Ibn Shaqla. Kedua-duanya tu Imam Ad-Darqutni ada kritik terhadap Imam Ibn Hibban dalam kitab Al-Majruhin. Sedangkan kritikan tu tidak diterima. Banyak tidak diterima sebab apa? Nuskhah kitab Al-Majruhin bagi Ibn Hibban yang sampai kepada Imam Ad-Darqutni itu nuskhah dia saqimah. Nuskhah yang teruk. Mana salinan yang kita kata tabak yang sayyi'ah. Okey. So bila cek balik, okey, cross check dengan cetak nuskhah yang mutqanah bagi kitab Al-Majruhin, maka kritikan Ad-Darqutni itu tidak sabit. Maksudnya apa? Tak boleh. Sebab apa? Kritikan dia tu pada nuskhah yang saqimah sahaja. Adapun nuskhah yang mutqanah tidak sabit benda tu. Okey. So itu kesilapan yang berlaku terhadap nuskhah Imam Ad-Darqutni sahaja. Sebab itulah penting untuk pelajar hadis khususnya dan lain-lain ketika membeli kitab, beli cetakan yang terbaik. Okey. Okay, isunya apa? Anda bawa satu benda isu penting. Semua ittifaq. Nuskhah paling autentik, paling bermutu, paling siqah untuk Sahih Al-Bukhari ialah nuskhah As-Saghaniyah ataupun nuskhah Al-Baghdadiyah milik Imam As-Saghani yang wafat pada tahun 650 Hijriah, yang mana dia ada asal bagi Al-Firabri. Al-Firabri pula yang ada asal bagi Al-Bukhari. So dia muqabalah. So Imam As-Saghani ini seorang ulama lughah dan ulama hadis. Okey. Jadi apa isu pentingnya? Ketika menisbahkan takwil bagi Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ada mentakwil hadis-hadis sifat. Ad-Dhahik. Okey. So Imam Al-Baihaqi mendatangkan satu riwayat daripada Al-Bukhari secara muallaq tanpa ada sebut sanadnya. Kenapa? Qala Al-Bukhari ad-dhahik ma'nahu ar-rahmah.
Dia takwil dhahik, ketawa tu bukan dengan maksud zahir, tapi dengan maksud rahmah. Sebahagian daripada salafi macam menafikan takwilan daripada Al-Bukhari ini. Bagi siapa yang belajar mendalami ilmu hadis, bawa kepada makhtutat dan sebagainya, ilmu-ilmu nuskhah Al-Bukhari ni tak boleh sangkal lagi dah. Memang sabit daripada nuskhah As-Saghaniyah, takwilan Al-Bukhari itu ad-dhahik ma'nahu rahmah. Sabit secara pasti. Sebab tu ada juga Al-Bukhari mentakwil hadis sifat tapi bukan kesemuanya, sebahagian. Okay? So tak boleh lagi atas disiplin ilmu hadis, tak kira ilal ke dan sebagainya, tak boleh nafikan dah sabitnya takwil Al-Bukhari ad-dhahik ma'nahu rahmah. Okay? Walaupun sebahagian kata apa? Oh, dia kata sebab Imam Ibn Hajar sebut dalam Fathul Bari, dia ada komentari, dia kata apa? Yang menyabitkan ad-dhahik ma'nahu rahmah ialah Imam Al-Khattabi dan lain-lain. Dia kata, sedangkan dalam nuskhah aku ini aku tak jumpa pun tentang takwilan itu. Kita kata apa? Imam Ibn Hajar bukan dapat tengok semua nuskhah Al-Firabri, nuskhah Al-Bukhari. Sebab Ibn Hajar i'timad syarah beliau itu terhadap nuskhah Imam Abi Dzar Al-Harawi. Okey. Jadi sabit, okey, bila dia tengok Imam Al-Khattabi di antara mula-mula mengarang kitab Sahih Al-Bukhari, A'lamul Hadis. Dia menyambitkan dan beberapa ulama lain. Dan bila dia cek balik dalam nuskhah Saghaniyah, adanya sabitnya perkataan Al-Bukhari itu tu, iaitu ad-dhahik ma'nahu rahmah, sabitlah takwilan daripada Al-Bukhari. Okey. Tu masuk ke situ, masuk ke sini, akhirnya sampai ke tempatnya. Okey. So kita beruhujah dengan insaf, dengan disiplin ilmu. Macam mana nak isbatkan tu, bukan semata-mata kita kata apa? Sebab ada yang mengatakan, oh ni tafarrud, sebab sebelum dijumpai nuskhah Saghaniyah, ada sebahagian salafi mengata, oh ini tafarrud daripada Al-Khattabi sahaja mengatakan adanya nuskhah tu. Imam Ibn Hajar menafikan, dia kata tak nampak. Adamul wujdan la yastalzimu adamul wujud. Imam Ibn Hajar tak nampak. Lam aqif 'alaiha. Okey. Dia kata, aku tak jumpa dalam nuskhah yang aku ada. Kan kita dah tahu tadi, Imam Ibn Hajar bukan ada semua nuskhah Al-Bukhari di tangan dia tu. Okey. Sehingga bila dah dijumpai nuskhah As-Saghaniyah, macam nak tunjukkan tadi tu, telah terbukti adanya takwilan daripada Al-Bukhari terhadap ada sifat. Okey. So, masalah ini masalah yang ma'ruf. Okey. Jadi tak boleh nak mengatakan siapa yang takwil itu ialah tahrif. Tu pandangan yang salah. Tu kalau kita kata Al-Bukhari tahrif ke? Macam mana nak jawab? Kalau Al-Bukhari dikatakan, bila kata tahrif tu ubah isi hadis Nabi, dan sebagainya lah, mu'attilah dan sebagainya tu, adakah Al-Bukhari macam tu? Sebab tu kena disiplin ilmu, kena jaga. Okay? Hadisnya ni panjang. Kata apa? Daripada nuskhah Saghaniyah. An Sulaiman, an Sabitin, an Anasin, an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza. Kemudian ni, hadis ni tidak ada dalam sebahagian nuskhah. Ada dalam nuskhah Saghaniyah sahaja. Haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Sulaiman bin Mughirah, qala haddatsana Thabit an Anas, qala nuhina fil Qur'ani an nas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kana ya'jibuna ay yaji ar-rajulu min ahli al-badiyah al-'aqil. Mana? Kami dilarang di dalam Al-Quran bahawa kami tanya kepada Nabi, okey. Mana tanya kepada Nabi itu banyak tanya kepada Nabi, kami dilarang, okey. Wa kana ya'jibuna ay yaji ar-rajul. Dan kami sangat suka bahawa seorang lelaki min ahli al-badiyah daripada Arab Badawi datang, yang al-aqil, yang berakal, datang fayas aluhu, tanya kepada Nabi. Sebab Arab Badawi ni dia tak tahu macam tak larangan tentang bertanya sebagai tak sampai kepada dia. So dia datang tanya ala tul dia, tanpa ada sengal silu, tanpa ada berlapik. Jadi walaupun macam tu, para sahabat akan suka. Sebab apa? Diorang akan dapat ilmu. Fayas aluhu, fayas alahu, maka dia akan tanya. Wa nahnu nasma', dan kami para sahabat akan dengar. Faja'a rajulun min ahli al-badiyah, maka datanglah seorang lelaki daripada ahli al-badiyah, itu Arab Badawi, faqal, maka berkata ia, atana rasuluka fa akhbarana annaka taz'amu anna Allah azza wa jalla arsalaka. Telah datang kepada kami utusan engkau. Wahai Rasulullah, maksudnya wahai Nabi Muhammad, telah datang utusan, wakil engkau ini datang kepada kami, kat Badiyah ini ni, menceritakan kepada kami bahawa engkau itu mengatakan Allah azza wa jalla itu telah mengutuskan kamu. Maksudnya dia berjumpa dengan Nabi, dia cakap, wahai Nabi, seorang utusan engkau ini datang kepada kaum kami mengatakan kamu ini Allah telah utuskan. Betul ke? Faqala sadaq. Berkata, bersabda ya Nabi, sadaq, ia benar. Okey. Satu benda yang penting untuk pelajar hadis, khususnya untuk tahu, perkataan taz'am. Taz'am ni, dia kata apa?
engkau ni taz'am anna Allah azza wa jalla arsalak. Kamu ni za'am, kamu ni menyangka bahawa Allah azza wa jalla arsalak. Za'mun ni kalau setengah orang yang tak dakik, dia akan baca apa silap macam dia meletakkan mana za'mun ni, za'ama ni untuk orang kata sangkaan. Bukan mana i'taqadta, bukan alimta, bukan qala macam tu. Yalah sebab setengah tu memang perkataan za'ama tu menyangka, maksud dia tak yakin, tak pasti. Tapi berkata di sini, fa akhbarana annaka taz'amu anna Allah azza wa jalla arsalaka, qala sadaq. Fa qala faman khalaqa as-samaa, qala Allah azza wa jalla. Perkataan za'ama atau za'mun masdar dia tu, ingat ni poin penting. Dia ada dua itlaq, dua makna penggunaan daripada ulama ulama hadis khususnya dan ulama lughah. Pertama sekali az-za'mu diitlaq untuk apa? Al-qaulul ladzi lam yuwassaq bihi. Al-qaulul ladzi lam yuwassaq bihi. Maksud apa? Contoh kalau kata-kata wa za'ama fulan anna, maksud si fulan ni menyangka sikit-sikit, maksudnya sangkaan dia tu tak kuat. Maksudnya perkataan az-za'mu itu diitlakkan untuk perkataan apa? Al-qaulul ladzi lam yuwassaq bihi. Perkataan, pandangan yang belum ditausikkan padanya. Mana belum dipastikan. Sebab tu sebahagian daripada syurah hadis, okey, ketika mensyarahkan hadis yang ada perkataan yaz'amu, okey, az-za'mu, mereka mengatakan tu tak kuat. Sebab tu hanya sangkaan sahaja. Tu tersilap. Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari ada jaga benda ni. Az-za'mu, kata Imam Ibn Hajar, beralihkan dengan kalangan ahli lughah, az-za'mu ada dua itlaq. Yang pertama sekali, al-qaulul ladzi lam yuwassaq bihi. Itu yang biasa, maksudnya pandangan yang kurang kuat. Yang kedua, al-qaulul muhaqqaq. Pandangan yang telah ditahqiqkan, yang telah dikuatkan. Mana secara pasti. Sebab tu ketika antum membaca nas para ulama kita, nuqad, anda ingat antum kat sini ni pelajar hadis. Jadi ketika membaca contoh wa za'ama ibnu adiyyin anna fulan lam yasma' minhu wa za'ama az-zuhli anna fulan lam yasma' minhu, contoh. Kita pun kata ni dia sangkaan sahaja, az-za'mu sahaja misalnya. Okey. Tidak, bukan semua tempat. Maksud ada az-za'mu, ulama guna az-za'mu dengan maksud apa? Qaulul muhaqqaq. Dia berkata dengan perkataan yang betul, mana perkataan yang dikuatkan bahawasanya fulan tak dengar misalnya. Okey. So tu kan az-za'mu. Az-za'mu ada dua itlaq, pertama untuk al-qaulul ladzi lam yuwassaq bihi, yang kedua al-qaulul muhaqqaq. Sebab tu supaya apa? Ketika antum membataskan satu makna kepada al-qaulul ladzi lam yuwassaq bihi tu, ketika mana antum contoh dengar Al-Bukhari, memang tokoh-tokoh besar kata za'ama anna fulan bin fulan sekian, antum pun tak yakin ambil sebab kata ni za'ama je, sangkaan saja, bukan qaul yang betul ditahqiq. Tidak. Tengok qarinah lain. Ada dua makna untuk masalah tu. Okey. Fa akhbarana annaka taz'amu anna Allah azza wa jalla arsalaka. Qala sadaq. Fa qala faman khalaqa as-samaa. Maka dia bertanya lagi. Faman khalaqa as-samaa? Siapa yang cipta langit? Fa qala Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla. Qala faman khalaqa al-ardha wal jibal? Siapa yang ciptakan bumi dan gunung-gunung? Qala Allah azza wa jalla. Qala faman ja'ala fiha al-manafi'? Siapa yang menjadikan padanya, pada al-ard wal jibal itu tu segala manfaat? Bersabda ya Nabi, qala Allah azza wa jalla. Qala fa billadhi khalaqa as-samaa'a wal ard wa khalaqa al-ardha wa nasaba al-jibala wa ja'ala fiha al-manafi'. Allahu arsalaka. Seorang Arab Barawi ni kata, demi Tuhan yang telah menciptakan langit dan telah menciptakan bumi dan telah memasakkan gunung ganang, yang telah menjadikan padanya itu berbagai manfaat. Allahu arsalaka. Adakah Allah yang telah mengutuskan kamu? Qala, bersabda ya Nabi, na'am, ya. Qala za'ama rasuluka anna alaina 5 salawatin wa zakatan fi amwalina. Telah berkata, sini sebab tu bukan menyangka. Mana apa? Rasul utusan engkau tu, seorang sahabat yang diutuskan Nabi kepada kaum dia tu, kata apa? Utusan engkau ya Rasulullah telah mengatakan bahawa wajib di atas kami ini 5 kali salawat, 5 kali salat, dan wajib zakat pada harta kami. Maka qala, bersabda ya Nabi, sadaq, benar dia. Dia benar, okey. Qala fa billadhi arsalaka Allahu amaraka bihadza? Maka dengan demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau, adakah Allah yang telah menyuruh engkau dengan demikian itu? Qala na'am. Qala wa za'ama rasuluka anna 'alaina hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan telah berkata oleh utusan engkau ya Rasulullah bahawa wajib atas kami ini menunaikan haji bagi mereka yang mampu. Qala sadaq, ia benar. Faqala fa billadhi arsalaka Allahu amaraka bihadza?
demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau, Allahu amaraka bihadza, adakah Allah yang telah menyuruh engkau dengan ini, dengan haji semua ni? Qala na'am, bersabda ya Nabi, na'am, ya. Qala fa walladhi ba'athaka bil haqq la azidu 'alaihinna syai'an wa la anqus. Demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau dengan kebenaran, aku takkan tambah di atasnya, di atas 5 rukun ini yang disebutkan ni, sesuatu pun, dan wala anqus, dan aku tidak mengurangkan. Aku akan buat ni sahaja. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, in sadaqa, jikalau benar ia, la yadkhulannal jannah. Nah, saya dia tu betul-betul akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Okay. Kemudian Imam Al-Bukhari sambung, babu ma yuzkaru fil munawalati wa kitabi ahli al-ilmi bil ilmi ila al-buldan. Bab pada menyatakan yuzkaru fil munawalah. Munawalah ni saling serah kitab macam ni pada guru pegang, anak murid pemegang, serah macam tu. Okey. Bagaimana kita telah jelaskan dekat at-tawdihul asar. Wa kitabi ahli al-ilmi bil ilmi, dan tulisan ahli ilmu dengan ilmu itu kepada buldan, utuskan. Ditulis inilah ilmu, sebab tu fa inna tasnifal alim waladuhul mukhallad. Antum masyarakat Melayu kena biasakan, kena ubah adat kita ni. Penuntut ilmu kena banyak mengarang kitab, menulis. Okey, ana ada juga menulis tapi belum siap. Ada beberapa kitab belum siap lagi. Sebab ni antara pesanan almarhum Syekhuna Syekh Muhammad Husni Keting rahimahullah taala, dia kata apa? Kekurangan sangat besar ada orang Melayu ni, dia tidak menulis, tidak mengarang kitab. Hanya nukil daripada kalam anak murid, kepada anak murid pada murid, akhirnya anak murid dah tak ada generasi lain, dah mati macam tu saja. Sebab tu susah nak jumpa karangan ulama Nusantara kita ni, khususnya dalam bahasa Arab. Sangat sedikit berbanding dengan ramainya alim ulama. So kena ubah cara tu. Sebenarnya tulis Arab bagi siapa yang mampu. Supaya dia international. La yakunul ilmu illa alamiyan. Wa qala Anas, berkata oleh Sayyidina Anas, ya Anas bin Malik, ni tengah daripada mu'allaq Al-Bukhari lah ni. An-nasakha Uthman telah, okey, dekat sini tau ni. Tengok Al-Bukhari sebab dia nak fokus dekat bab munawalah. Okay, bab kitabatul ahli al-ilm. Kerana dia ringkaslah, kata wa qala Anas. Anas bin Malik berkata macam tu. So hadis ni mu'allaq. So tengok, hadis mu'allaq bagi Al-Bukhari ni, hadis ni mausul, disebut secara sanad penuh dekat kitab Fadailul Quran nanti. Dekat akhir Sahih Bukhari, antara akhir tu, kitab Fadailul Quran, dia datangkan hadis yang sama ni dengan sanad dia tu. Maksudnya mausul dekat sana. Al-Bukhari tu. Dia apa? Mu'allaq dekat sini, mausul dekat sana. Okey. Nak tahu detail tentang mu'allaq bagi Al-Bukhari, wajib kena baca An-Nukat ala Kitab Ibn Salah bagi Imam Ibn Hajar Asqalani. Pembahasan mu'allaqat Al-Bukhari. Okey, tu paling detail, kata yashfil alil wa yurwil ghalil. Wa qala Anas, nasakha Uthman al-masahif. Sayyidina Uthman Ibn Affan, dia menyalin al-masahif, mushaf Al-Quran. Fa ba'atha biha ila al-afaq. Maka Sayyidina Uthman pun mengutuskan dengan mushaf itu kepada afaq, seantero dunia. Maksudnya seantero kawasan ketika itu. Wa ra'a Abdullah bin Umar wa Yahya bin Sa'id wa Malikun dzalika jaizan. Dan Abdullah bin Umar dan Yahya bin Sa'id Al-Ansari wa Malikun, dan Imam Malik melihat demikian itu sebagai jaiz, harus. Okey. Wa ihtajja ba'd ahli al-Hijaz fil munawalati, dan berhujah oleh sebahagian daripada ahli al-Hijaz tentang munawalah. Okey. Tentang keharusan munawalah, serah kitab ke kitab itu, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu kataba li amir sariyah, sekira bahawa Nabi itu menulis bagi amir sariyah, okey, kitaban, satu kitab, wa qala, dan Nabi berkata, la taqra'uhu hatta tablugha makana kadza kadza. Nabi tulis, iaitu di sini nisbah katabah kepada Nabi di situ, sedangkan Nabi ummi, itu kata majas akli sahaja. Majas akli maksudnya disebabkan Nabi sini tulis, tapi orang lain yang tuliskan atas permintaan Nabi. Okey. Waqala, berkata ya Nabi, la taqra'uhu hatta tablugha makana kadza wa kadza. Ini amir sariyah ni, sariyah tentera perang. Kemudian Nabi kata apa? Kamu jangan baca kitab ni sehinggalah kamu sampai ke tempat sekian-sekian. Baru boleh baca. Falamma balagha dzalikal makan qara'ahu 'alan nas. Ketika mana amir sariyah itu tu sampai ke tempat yang disebutkan oleh Nabi itu, maka dia membaca di atas manusia. Wa akhbarahum bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menceritakan, mengkhabarkan terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, qala hadatsana Ismail bin Abdullah, qala hadatsani Ibrahim bin Sa'd 'an Salih 'an Ibn Shihab 'an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud anna Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma
akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha bi kitabihi rajulan. Bahawa Nabi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan dengan satu kitabnya itu akan seorang lelaki, wa amarahu ayyadfa'ahu ila 'azimil bahrain. Dan Nabi menyuruh akan itu supaya diserahkan kitab tadi itu kepada ketua Bahrain. Okey. Bahrain di sini maksudnya negara di antara Basrah dengan Amman, dengan Oman. Okey. Fadafa'ahu 'azimul bahrain ila Kisra. Kemudian Azimul Bahrain pun menyerahkan kitab tersebut kepada Kisra, okey, di Rum. Falamma qara'ahu mazzaqahu. Ketika mana Kisra Rum tu apa? Iaitu dia apa? Dia baca kitab tu, dia koyakkan kitab yang ditulis oleh Nabi. Okey, maksudnya kitab yang ditulis daripada Nabi. Fahasibtu, maka sangka aku, iaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Az-Zuhri kata apa? Fahasibtu anna Ibn al-Musayyib qala, aku sangka bahawa Ibn al-Musayyib kata begini, fada'a alaihim Rasulullah. Ibn al-Musayyib pula dia kata apa? Nabi doa di atas mereka. Ingat, da'a li mana doa manfaat. Kalau da'a ala doa minta mudarat. Okey. Nabi telah berdoa, Rasulullah SAW telah berdoa mudarat di atas mereka itu, ayyumazzaqu kullu mumazzaq, bahawa mereka itu dibinasakan. Kullu mumazzaq, sebinasa-binasanya. Okey. Dan memang Rom akhirnya kalah. Okey. قال حدثنا محمد بن قاتل أبو الحسن قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا. Nabi telah menulis satu kitab, atau arada ayyaktub, ataupun Nabi hendak menulis. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi, innahum la yaqra'una kitaban illa maktuman fattakhadha khataman min fiddatin naqshuhu Muhammadur Rasulullah. Maka dikatakan kepada Nabi bahawa mereka itu iaitu orang-orang yang nak diutuskan apa risalah tu, dia kata apa? Mereka tak akan baca kitab melainkan setelah dikhatam, setelah dicop. Maka secara rasmi lah, maksud cop tu rasmi. Maka Nabi pun mengambil khatam, cop. Okay. Khatam, khatim, boleh baca dua aja. Min fiddatin, daripada fiddah, naqshuhu Muhammadur Rasulullah. Ini cincin lah khatam dia. Nabi cincin sini, kemudian cop. Yang tulisannya naqshuhu tu maknanya khattuhu tu Muhammadur Rasulullah. Berkhilaf lah maksudnya Muhammad Rasulullah daripada bawah ke atas ke atas ke bawah tu masih khilaf lagi. Ka'anni, seolah-olah anzuru ila bayadihi fi yadihi, seolah aku melihat pada putih khatam itu tu di tangan Nabi SAW. Okey, sebab daripada perak, khatam tu daripada perak. Faqultu li Qatadah, maka kata oleh aku, iaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Syu'bah kata kepada Qatadah, man qala naqshu Muhammad Rasulullah, siapa yang kata tulisan ini ialah Muhammad Rasulullah? Qala, berkata ia, Qatadah kata Anas. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Okey, insya-Allah kita sampai di sini dulu untuk bacaan Sahih Al-Bukhari. Insya-Allah pada masa akan datang kita akan baca penuh insya-Allah sampai khatam Kitabul Ilm. Dan ana harap antum cuba baca dulu sebahagian ni, tengok kalau ada apa iskal yang nak ditanya sebagainya, boleh tanya nanti di akhir majlis di sesi soal jawab insya-Allah taala. Okey, ada apa-apa soalan tak? Setakat ni? Mana kalau ada iskal yang kurang jelas pada mukaddimah dan sebagainya, boleh nak tanya secara lisan pun tak ada masalah. Nak tanya tentang Sina'ah Al-Bukhari sikit, boleh? Macam contohnya babu qaulil muhaddisi kan. Kan di sini ada dibawakan apa? Qala Ibnu Mas'udin hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari tak bawa sanad penuh, adakah kerana semata-mata nak meringkaskan atau ada sebab lain? Okey. Untuk masalah mu'allaq macam yang sebutkan tadi tu, dia bawa perkataan ni, ingat dalam Al-Bukhari sina'ah dia dekat tarajim berbeza dengan selain tarajim. Okey, berbeza dengan tarajim. Sebab tarajim tu dia ada padanya yang kata apa, tasamu, maksudnya dia riwayat secara tak ikut syarat dia sebagainya. Okey, dan nanti dia akan datangkan dekat kitab-kitab yang lain. So saya syaratkan tadi, nak faham mu'allaqat, okey, Imam Al-Bukhari ini kitab paling bagus kita anukat bagi Imam Ibn Hajar. Kemudian nak memahami bagaimana Imam Al-Bukhari istinbat terhadap setiap bab-bab sesuatu ni, okey, berdasarkan marwiyat yang dibawakan selepas itu, boleh baca dalam kitab Taghliqut Ta'liq, okey, karya Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani 5 jilid tu. Kat situ semua detail. Sebenarnya macam tadi sebut tadi tu,
dia ada yang mausul kat situ. Imam Al-Bukhari dia manhaj dia kata isyari banyak. Manhaj isyari. Okey. Bukan tafsir isyari Manhaj isyari dia mana isyarat-isyarat begini menunjukkan kepada di sebalik perkara tersebut. Okey. Jadi sebab tu nak memahami Sina'ah Al-Bukhari, okey, perlu baca Sahih Al-Bukhari ni berulang-ulang kali daripada awal sampai habis. Sebab tu Syekh Muhammad Ahmad Hafizahullah Ta'ala kata ramai yang buat manahij muhaddisin sebagai tentang Sina'ah semuanya tak datangkan Sina'ah sebetul-betulnya. Okey, hanya menukil sahaja, menukil sahaja. Jadi Sina'ah Al-Bukhari ni ramai dah tulis tapi dia bukan Sina'ah. Dia beza Sina'ah hadisi atau Sina'atul hadis berbeza dengan tausif. Imam Al-Bukhari mu'allaq dia ada berapa dan sebagainya. Itu tausif semua. Yang itu senang. Yang susahnya nak mengeluarkan Sina'ah Al-Bukhari ni. Apa manhaj Al-Bukhari ketika datangkan hadis-hadis yang mu'allaq, apa sebab-sebab dia dan bagaimana Sina'ah Al-Bukhari ketika ta'arud lafaz dan sebagainya. Yang mana didahulukan dulu. Okey. Dan kitab Al-Bukhari ini dia punya bahasa tinggi, berbeza dengan Sahih Muslim. Imam Muslim manhaj dia tashil. Mana tak ada isyarat-isyarat. Mana jarang sangat isyarat. Dia soreh betul-betul. Kalau ada khilaf, dia jelaskan khilaf. Ilahnya dia akan jelaskan. Berbeza dengan Al-Bukhari. Okey. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Boleh rujuk kita anak ihalahkan tadi tu. Lain? Kalau soalan lain? Yang satu lagi. Okay. Kisah tentang yang Badui datang kepada Nabi SAW kan, ada 4 riwayat yang Ustaz baca kan. Okey. Ada 4 riwayat tu, setiapnya perawinya berbeza. Adakah faedahnya kerana contohnya yang pertama hadatsana Muhammad riwayat Muhammad bin Sinan dan Abdullah bin Yusuf tu, kerana Abdullah bin Yusuf ni periwayatannya lebih detail daripada Muhammad bin Sinan dan Ibrahim bin Al-Munzir. Adakah kerana membawa pelbagai sanad ni kerana sebab ada kepelbagaian cerita untuk okay. Atau macam mana? Kadang dalam masalah takrarul hadis, hadis-hadis yang diulang dalam Sahih Al-Bukhari, apakah Sina'ah Al-Bukhari? Okey. Ada pelbagai Sina'ah dia, maksudnya ada beberapa tujuan. Di antaranya apa yang munasabah dengan tajuk tu, bab dia tu. Kalau bab tu terfokus dengan bab qira'ah wal 'ard 'ala al-muhaddis, sedangkan hadis yang panjang tu ada sangat bawa sikit je. Okey. So Imam Al-Bukhari kadang-kadang didatangkan ke semua hadis tadi tu. Tapi macam tak kena je, tapi ada syahid dia dekat hujung-hujung qit'atul hadis kat situ. Tu Sina'ah Al-Bukhari. Maksudnya apa? Untuk dia mengulang-ulang hadis tu kebiasaannya sebab meraihkan tarajimul abwab, tarjamatul bab. Okey. Sama ada dia datangkan ke semuanya ataupun datangkan sebahagiannya. Sebab tu benda yang penting untuk kita tengok riwayat Al-Bukhari ini ni adakah secara ikhtisar ataupun tidak. Sebab tu ketika nak meriwayatkan hadis daripada Al-Bukhari tu, ketika hadis yang pertama ni secara ikhtisar, kemudian hadis yang kedua secara kata tamam, maka ketika takhrij hadis tu tulis mukhtasaran di akhir tu. Akhraj Al-Bukhari fi kitab kadza-kadza fi bab kadza-kadza. Habiskan hadis tu mukhtasaran secara ikhtisar. Okey. Kalau dekat sana tu isyaratkan kepada kamilan ataupun bitamamihi. Macam tu. Cuma yang soalan saya, kenapa dia bawa perawi yang berbeza? Itu isu dia. Kenapa tak masukkan saja perawi yang sama untuk bab, walaupun bab lain mungkin perawi bab pertama ni diringkas. Bab kedua ni mungkin ada panjang sikit, bawa lah perawi yang sama tapi Imam Bukhari bawa perawi yang lain. Kenapa? Ada samalah macam contoh hadis innamal a'malu binniyat. Okey. Hadis tu mukarrar, tapi kenapa Al-Bukhari datangkan pelbagai riwayat dengan berbagai jalur? Okey. Tu Sina'ah Al-Bukhari. Seperti kata Imam Badrul Al-Aini, dia kata macam contoh hadis tu kenapa dia pilih Al-Humaidi? Okey. Kenapa dia tak pilih Imam Malik bin Anas? Okey. Kenapa tak pilih melalui riwayat daripada orang lain selain daripada